A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin dan juga muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita pada malam ini dapat bertemu secara live. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan memang betul live ni ya. Secara live untuk kita membincangkan satu surah yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Surah yang selalu menitir di bibir masyarakat orang Melayu ya. Terutamanya mereka akan membaca surah ini hampir setiap hari sebelum tidur. Surah yang daripada kita kecil dahulu waktu kita sekolah, ustaz dan juga ustazah akan minta kita baca dan hafal surah ini, ada dalam silibus kerana dia memiliki beberapa manfaat yang besar. Surah yang kalau kita lihat Al-Quran ada 114 surah, ini merupakan antara surah favourite. Surah yang orang Melayu confirm baca. Orang Melayu ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada beberapa surah favourite. Ayat Quran pun ada beberapa ayat favourite. Surah pun ada beberapa surah favourite. Antara yang mereka favourite, yang selalu mereka baca, antaranya surah Yasin. Tiap-tiap hari Khamis kita baca. Tahlil kita baca. Ya. Nak minta hajat kita baca Yasin. Dan ada surah yang lain. Surah As-Sajdah kita baca hari Jumaat. Surah Al-Insan pun sama. Ada lagi satu surah yang kita lazimi sebagai amal soleh kita hampir tiap-tiap hari. Ni malam ni. Surah yang kita nak bincang secara mendalam. Iaitu surah yang dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, ataupun lebih dikenali sebagai surah Al-Mulk. Orang-orang lama mereka panggil surah ini surah Tabaraka. Tak kira mana-mana, nama berbeza, tapi ia merujuk kepada surah yang sama. By the way, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tanya anda semua apa khabar. Itu perkara paling penting. Nak tanya khabar tuan-tuan dan puan-puan ini, terutama kita berada di musim isu COVID ni. Perkara ni sangat penting ya. Kita dah banyak kali buat live tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak naklah orang yang menonton live kita ni mungkin terkena COVID ni. Kita risau tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya baru dapat berita, nak beritahu, just nak share awal-awal ni sementara menunggu rakan-rakan kita masuk. Saya dah baru dapat berita dalam 2 hari lepas ada rakan karib saya. Ya, saya anggap dia ni macam abang. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan ni nak bagi tahu satu keluarga kena COVID. Satu keluarga kena COVID kecuali seorang yang anak lelaki dia. Dia kena, isteri dia kena, anak perempuan dia kena, mak dia, mertua dia kena, bapa mertua dia pun kena. Semua sekarang ni stranded dekat hospital tuan-tuan dan puan-puan ya. Antara 5 ni tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita nak sebut ketentuan Allah SWT ya, ketentuan Allah SWT. Bapa mertua beliau meninggal kerana COVID ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nanti sedekahkan Fatihah kepada Allah yarham. Tapi yang lain alhamdulillah, kawan saya ni alhamdulillah semua sihat. Saya call dia, dia kata mungkin lagi 2-3 hari lagi kalau tak ada aral melintang boleh keluar. Rupa-rupanya COVID ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar ada ramai orang kena teruk kan. Ada juga orang kena tapi dia tak ada apa-apa simptom. Ini yang baru saya tahu, saya pun tak tahu kan. Dia cakap anak perempuan dia dengan isteri dia macam tak ada sakit. Duduk kat hospital tu relax tuan-tuan dan puan-puan. Demam tak ada, batuk tak ada. Tapi bila cek ada COVID. Kita nak bagi tahu ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dan puan-puan ya. Belum Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu ya, kematian ini dia yang pegang. Ada orang yang dah kena, kita pun semua takut, kita tak nak kita tak kena. Tapi Tuhan cakap ajal hang belum lagi sampai di kerana ni, kami akan lepaskan.
Tapi ada orang ajal dia disampai kebetulan kerana COVID ini tuan-tuan dan puan-puan, dia pun kena. Mana yang meninggal tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama ya panjatkan doa semoga mereka ini dilayani sebagai syahid, ya. Insya-Allah kita yakin orang yang mati, yang meninggal kerana COVID ini, kita sama-sama doakan mereka akan dilayan lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam yang lagi satu. Saya just nak share tuan-tuan dan puan-puan ya. Minta kita semua sama-sama berdoa kita dijauhkan daripada malapetaka dan juga bala ini. By the way, satu lagi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang sedang menonton sekarang yang first timer? Siapa yang first timer? Saya nak berkenalan dahulu ya. Ni ramai yang bagi salam ni saya nampak dah bertimer-timer ni ya. Maksudnya yang dah selalu join program kita ya. Siapa yang first timer, minta perkenalkan nama dan juga dari mana anda sedang menonton sekarang. Ya, kalau daripada Seremban, bagi tahu Seremban. Kalau daripada Baling, Kedah, bagi tahu Baling. Kita just nak bagi tahu malam ni kita sama-sama belajar daripada mana. Kita nak tahu ya. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh perkenalkan terutamanya first timer. Mana yang dah bertimer-timer ni kadang-kadang kita cam nama dia. Kita tengok ya siapa yang bertimer-timer. Masya-Allah, ada daripada Kuching, Sarawak pun ada ya. Baik. Siapa lagi ada dekat sini? Top fan kita Rosmawa ada, Puan Hanizah pun ada, top fan kita Puan Milah Omar. Thank you very much for coming tonight ya. Siapa lagi yang ada malam ni? Kita nak tengok ya. Puan Frida Hani pun ada malam ni. Terima kasih banyak kerana menghadiri program. Satu lagi saya nak mohon tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu program kita ni kita sebut dia percuma tapi sebenarnya ada yuran ya. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan bayar yuran dia. Berapa ringgit Ustaz yuran dia ni? Yuran dia tak adalah mahal, RM20,000 saja ya. Yuran tak ada mahal tuan-tuan dan puan, RM20,000 saja, tapi anda boleh waive RM20,000 tu dengan syarat. Saya mohon anda tekan butang share. Minta tolong share program kita malam ni, video kita malam ni, bagi tahu kepada kawan-kawan di WhatsApp, bagi tahu di FB dan sebagainya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebabnya kita nak ajak biar satu Malaysia. Kita sama-sama ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik tak lain dan tak bukan ialah kita mendampingi kalamullah Azza wa Jalla. Kita nak macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai kita berada dalam keadaan situasi diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita makin lupa, kita makin ghaflah. Malam-malam ni ramai orang tengok movie tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak ajak dia daripada tengok movie yang manusia buat, jom tengok movie ni Allah SWT nak cerita story, movie yang cukup best yang ada dalam surah Al-Mulk. Itu maksud dia. Saya mohon sangat tuan-tuan dan puan-puan, tolong tekan butang share, tolong hebah-hebahkan, panjang-panjangkan, war-war-warkan kepada rakan-rakan kita di FB group, di WhatsApp group dan sebagainya. Sama-sama kita bagi faham apa manfaat surah Al-Mulk, dan dapat pula malam ni kita nak share ni perkara yang paling kita nak kejar dalam hidup, iaitu apa? Nak bagi bagaimana hidup kita ni berkat. Oi, benda ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting. Nak bagi hidup kita ni berkat merupakan perkara yang paling kita nak kejar, antara yang paling kita nak kejar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada share point, formula, tips tersebut di dalam surah yang selalu kita baca. Surah yang awalnya pun dimulai dengan kalimah barakat. Tabarakallazi biyadihil mulk. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tolong share dengan niat tersebut. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita yakin Allah SWT cakap apa? Fazkuruni azkurkum. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Hampa ingat aku pun ingat hampa. Itu maksud dalam bahasa mudah lah. Kalau kamu ingati aku, maknanya kita sentiasa berzikir. Ni kita tengah berzikir tuan-tuan dan puan-puan, baca surah Al-Mulk, faham sama-sama. Tuhan bagi tahu apa? Azkurkum. Saya akan ingat kamu. Apa penting Tuhan ingat kita tuan-tuan dan puan-puan? Kata ulama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingat kita, ia membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita lebih banyak rahmat, lebih banyak kasih sayang. Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita protection. Ini perkara yang paling kita nak di zaman-zaman musim isu COVID ini. Fazkuruni azkurkum. Kita ajak orang sama-sama ingat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak manfaat, banyak barakah yang anda akan kecapi dalam hidup anda, insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, by the way, yang ketiga. Nak tengok kejap ni siapa ada malam ni ya. Tuan Fazil Hakim daripada Bandar Baru Uda. Bandar Baru Uda yang JB ke?
Bandar Baruda ni banyak nama dan banyak tempat. Ya, kena bagi tahu juga ni. Mungkin daripada JB, wallahu alam. Saya Anita dari Kuantan. Terima kasih banyak. Syah Alam pun ada. Puan Hamizah, terima kasih banyak kerana attend malam ni. Puan Aini Zuraihan dari Temerloh, ya. Tuan Iskandar kita dari Puchong ni, dokek yo ni, ya. First timer daripada ni Yaya Haji Abu. Siapa lagi ni? Tuan Iskandar daripada Shah Alam, ya. Oh, dia ramai merata tuan-tuan dan puan, ya. Tuan Mat Mazlan from Singapore, lagi dekat tuan-tuan dan puan, Singapore, ya. Jenderam Hile, Puan Noriani Rais. Ni dekat ni, ya. Saya daripada Bangi, nak bagi tahu kita ni tak adalah jauh sangat, ya. Kalau saya nyerit ni dekat je ni, insya-Allah. Tuan Amir kita dari Qatar. Wah, Qatar pun sampai tuan-tuan dan puan. Saya rasa Qatar sekarang siang rasanya, betul tak? Rasa dalam lebih kurang tolak 5 jam lepas asar lebih kurang, ya. Wallahu alam. Saya rasa begitu. Dari Tawau pun ada Puan Dayang kita, Saujana Putra. Ramai dah tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana kerjasama anda. Satu saja saya dah nak start ni tuan-tuan dan puan. Satu saja saya nak remind. Malam ni kita punya perbincangan surah Al-Mulk akan berjalan selama 4 malam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dan semua yang saya bagi tunjuk dekat sini, semuanya ada dalam nota anda. Saya yakin sebahagian besar daripada anda telah pun memiliki nota pembelajaran surah Al-Mulk ni. Dan ia sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan. Nota ni kita bagi dalam bentuk PDF, anda boleh print sendiri kat rumah. Ya, kalau anda nak dapatkan nota ni, sebab semua gambar yang kita tunjuk kat depan ni kejap lagi ni tuan-tuan dan puan, semua ada dalam nota. Jadi siapa yang dah dapat nota, yang dah ada nota, yang dah print, mereka nanti senang nak buat catatan. Dan mereka ini dapat follow kita punya perbincangan secara well guided. Maknanya ada nota, ada point, kan senang kita nak catat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Jadi saya sarankan kalau anda nak dapatkan nota ni tuan-tuan dan puan, ya, boleh WhatsApp nota MUK, hantar ke nombor telefon ni 0193315606. Cuma saya nak bagi tahu nota ini harganya RM10, ya. Bila anda melakukan pembayaran, kami akan hantar melalui WhatsApp untuk anda print. Sebab ada orang tanya, Ustaz, bila nak post nota? Kami tak post. Ni zaman COVID ni nak keluar pun tak boleh tuan-tuan dan puan, ya. Kami tak post tapi kami hantar melalui WhatsApp. Anda boleh print sendiri di rumah, mudah untuk anda follow, ya. Baik tuan-tuan dan puan, mari kita mulakan perbincangan surah Al-Mulk. Saya start dengan basic understanding. Surah Al-Mulk ini ada beberapa identiti yang perlu kita ketahui. Yang ni ada dalam nota, tuan-tuan dan puan. Anda boleh buat ekstra catatan di tepi-tepi nota tersebut. Tapi gambar ni dalam nota ada, ya. Okey, jom kita mulakan. Pertamanya, surah Al-Mulk ni ada beberapa nama. Mulk ini maksudnya kuasa, kerajaan, ya. Itu maksud mulk, pemilikan, kuasa ataupun kerajaan. Dia ada nama lain. Orang dulu mereka lebih kenal surah Al-Mulk ni, mereka panggil surah Tabarak. Saya dulu waktu kecil-kecil, ustaz saya cakap macam tu. Hampa dah hafal berapa surah Tabarak? Dia kata surah Tabarak zaman orang dulu dia kenal macam tu. Ada sebab mereka panggil surah Tabarak. Sebab ayat nombor 1 awal dia start dengan Tabarakallazi, ya. So itu nama lain bagi surah Al-Mulk. Ada juga namanya Munjiyah. Munjiyah ni maksudnya penyelamat. Surah Al-Mulk ni dia ada efek boleh selamatkan kita. Selamatkan dari apa ustaz? Nanti kejap lagi kita akan bincang panjang-panjang. Biar tuan-tuan dan puan-puan ada ilmu yang clear, ya, our understanding ni bila dah clear, nanti kita dapat beramal dengan amalan yang lebih meyakinkan insya-Allah. Maksud meyakinkan tu apa? Kita pegang amal tu betul-betul sampai kita meninggal. Itu yang kita nak, ya. Munjiyah, kejap lagi saya cerita. Satu lagi nama lain, Al-Mani'ah. Mani' ini maksudnya penghalang. Penghalang. Munjiyah ni maksudnya penyelamat. Mani'ah maksudnya penghalang. Dia halang kita dari apa? Kejap lagi kita cerita. Ada hadis yang membincangkannya, ya. So itu yang pertama. Kedudukan dalam Al-Quran ini nombor 2. Ya, kalau anda nak cari surah Al-Mulk ni dalam Quran dekat mana ustaz? Dia berada di awal juz 29. Dekat belakang tuan-tuan dan puan, ya. Awal juz 29 dia start dengan surah Al-Mulk. Muka surat berapa? Saya dah mudahkan. 562. Siapa yang nak cari ada Quran dekat tepi, buka muka surat 562, jumpalah surah yang kita nak bincang malam ni, ya. Surah Al-Mulk. Baik, teruskan lagi. Dia berada dekat mana? Dia berada selepas surah Al-Tahrim
dan sebelum surah Al-Qalam. Maknanya surah Al-Mulk dalam Quran dia diapit oleh dua surah. Belakang dia Tahrim, depan dia surah Al-Qalam. Ini nak cerita dia punya identiti dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Identiti dulu bagi kita kenal sikit surah Al-Mulk. Apa lagi yang perlu kita kenal? Surah Al-Mulk ni sebenarnya pendek. Dia ada 30 je ayat dia. Kalau tengok muka surat, 2 muka surat setengah, tak banyak. Maknanya kalaulah kita minta nak hafal surah Al-Mulk, benda ni easy peasy lah tuan-tuan dan puan-puan, petik jari boleh buat lah, kita nak bagi tahu ya. Dia bukan macam surah Baqarah 2 juzuk lebih punya panjang. Nak baca pun lap dahi. Tapi yang ni surah Al-Mulk, kalau baca yang dah hafal lah tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 5-6 minit habis dah ya. So benda ni pendek, mudah insya-Allah ya. Baik. Turutan susunan. Ini dalam Al-Quran daripada 114 surah, dia berada di surah nombor 67. Kalau tengok daripada awal tu Baqarah. Awal apa? Fatihah. Baqarah. Lepas tu Ali Imran. An-Nisa. Terus lagi. Surah Al-Mulk kat mana? Nombor 67. Kalau tengok dekat belakang Quran, nak cari Al-Mulk tu, tengok 67. Nombor 67, itulah dia. Surah Al-Mulk. Ya? Mana lagi tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Satu lagi nombor 6. Kategori. Kata ulama surah Al-Mulk ini, ia surah Makkiyah. Maknanya apa? Ia merupakan surah yang turunnya sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Rasul ni ya dilantik jadi Rasul umur baginda 40. Ya, baginda meninggal 63. So 40 sampai 63 ni Rasul ada timing berapa lama nak jalankan tugas ni tuan-tuan dan puan? 23 tahun. 23 tahun ni Rasul buat kerja cukup efisien. Islam tersebar satu dunia sampai lani tersebar tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa 23 tahun tu ulama bagi Rasul ni dia ada 2 tempat Rasul menetap. Satu Mekah, satu Madinah. Rasul menetap di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Jadi ulama cakap Rasul sebelum berhijrah, ayat yang turun sebelum Rasul berhijrah maknanya kat Mekah secara umumnya kita panggil Makkiyah. Di Madinah kita panggil Madaniyah. Lebih kurang macam tu ya. Dan surah Al-Mulk ni surah apa? Makkiyah. Maknanya sebelum Rasul berhijrah. Baik, teruskan lagi. Kata ulama, surah Al-Mulk ini turun sama ada tahun ketiga, tahun keempat ataupun tahun kelima kenabian. Maknanya ia turun di period awal. Period awal kenabian. Period awal kenabian. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Lebih kurang begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Teruskan lagi. Dan ia turun selepas surah At-Tur ya. So ini basic understanding kita sedang deal dengan siapa. Seolah-olahnya macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni nak ambil pekerja baru ya. Kita tak kenal dia. First thing first yang kita buat, kita tanya apa? Resume mana? Ni lebih kurang resume lah ni tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi kita cerita resume lagi dalam tentang surah Al-Mulk. Baik, itu dah habis. Dah habis ya. Identiti surah Al-Mulk. Sekarang kita masuk kepada perkara yang lebih penting daripada identiti itu. Iaitu apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak jawab persoalan. Persoalannya ialah, kenapa kita ni orang Melayu ni suka sangat baca surah Al-Mulk? Benda ni penting tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat penting. Kita nak bagi clear dulu betul-betul kefahaman kita ni supaya nanti bila kita melakukan amalan tersebut, kita dapat lakukan secara konsisten. Kita dapat lakukan dengan hati yang tenang. Kita lakukan dengan ilmu yang jelas, apa yang saya dapat kalau saya buat baca surah Al-Mulk di tiap hari. Benda ni penting tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab kalau kita tak jelas tentang sesuatu, nanti kita susah. Kita tak nak buat betul-betul. Sama macam isu COVID sekarang. Bila kerajaan cakap, lockdown di rumah, jangan keluar. Ada ramai orang, mereka tak rasa yang benda ni bahaya. Bantai, main bola, relax. Tak ambil serius benda ni. Sehinggalah dia nampak tu, tiba-tiba tup-tup jiran dia sendiri. Ataupun mungkin anak buah sendiri, saudara mara sendiri meninggal sebab COVID. Waktu tu, dia take it seriously. Sebab apa? Mereka dah faham betul, ni cukup bahaya. Sama macam kita sekarang. Kita nak bagi faham kenapa kita amalkan surah Al-Mulk. Bagi clear dulu kita punya mindset. Nanti tuan-tuan dan perempuan, saya tak minta anda baca pun anda boleh baca tiap-tiap hari sendiri. Ulama tak suruh baca pun kita sendiri baca. Sebab semua ni manfaat untuk kita. Bukan manfaat untuk Ustaz Asraf. Bukan manfaat untuk ulama. Tak. Ini kami tukang bagi tahu tuan-tuan dan perempuan yang dapat manfaatnya nanti ya. Baik, jom kita tengok apa manfaat surah Al-Mulk ini kepada kita insya-Allah ya. Ada beberapa hadis.
Di mana hadis ini ya kebanyakannya lah hadis sahih tuan-tuan dan puan. Hadis yang bertaraf hasan, sahih dan sebagainya. Senang cerita, kalau anda nak beramal, anda boleh beramal dengan perasaan lapang hati insya-Allah ya. Hadis yang menceritakan tentang kelebihan dan manfaat dari surah Al-Mulk. Bagi anda yang ada nota, ni hadis yang saya tunjuk kat depan ni ada dalam nota anda. Anda boleh buat catatan ekstra daripada apa poin yang anda dapat waktu saya cakap ya. Baik, jom kita go through manfaat nombor 1. Manfaat nombor 1 surah Al-Mulk. Kenapa orang selalu baca surah Al-Mulk? Ini yang saya nak habaq kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Kata Rasulullah SAW, surah Al-Mulk ni power tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap terus terang. Dia memiliki satu efek yang sangat kita nak, yang sangat kita perlukan, terutamanya ni musim-musim Covid ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Musim Covid ni, kita kalau nak keluar rumah, kita sangat perlukan pelindung. Betul tak tuan-tuan? Cover mask, apa lagi? Sanitizer dan sebagainya. Jaga jarak dan sebagainya. Sebab apa? Kita takut nanti kita kena Covid. Tuan-tuan dan puan-puan, ada benda yang lebih besar, yang lebih patut kita takut selain daripada Covid. Apa tuan-tuan dan puan-puan? Ni, cerita kalau kita meninggal nanti. Bukan kalau kita meninggal, memang meninggal pun, cuma tak tahu bila. Ya? Minta maaf, salah ayat ya. Waktu kita meninggal, waktu kita dalam kubur, semua orang takut tuan-tuan dan puan, seksa dalam kubur ni. Kita semua takut walaupun kita dah tahu soalan dah bocor awal. Belum tentu kita dapat jawab soalan ma rabbuka. Dan yang paling kita takut kalau kat bawah tu kita terkena teruk. Itu yang paling takut. Hufarin nar. Itu yang kita minta Allah SWT jauhkan. Jangan jadikan kubur kami itu liang daripada neraka. Kita tak nak. Kita nak apa tuan-tuan dan puan? Biar dia di antara ghufaril jannah. Biar di antara dia menjadi apa? Ni, satu bilik daripada syurga. Dan sekarang ni kita nak tahu, ada ke tidak talian hayat? Ini benda penting. Ada ke tidak talian hayat yang kita boleh simpan banyak-banyak sekarang? Ya, sementara tengah hidup ni, kita boleh kumpul banyak-banyak talian hayat tu. In case, ni kita nak bagi tahu, in case, kalaulah masuk kubur nanti, amal soleh kita tak berapa banyak, tak cukup nak top up kita punya kesilapan, dan malaikat pula tengah cengil dengan kita, tengah marah dengan kita, mereka nak balun kita. Kita tak dapat nak jawab soalan, dah risau. Ada ke tidak something? Ni kita nak bagi tahu, talian hayat, saya guna bahasa mudah, yang boleh protect, yang boleh jaga kita daripada terkena semua malapetaka dalam kubur nanti. Rasul cakap, alhamdulillah ada. Ni nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. An Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Dia kata, Rasulullah SAW pernah cakap kat dia. Dia pernah dengar Rasulullah SAW cakap, Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kulla laylah. Ini penting. Kulla laylah. Tiap-tiap malam. Apa yang dia dapat? Mana'ahullahu biha min azabil qabri. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Ya. Baik, apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya secara mudah, tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca surah Al-Mulk, ada syarat. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Setiap malam sebelum tidur, dia kasih habis dulu surah Al-Mulk. Apa dia dapat nanti masa masuk dalam kubur? Mana'ahullahu biha min azabil qabri. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan halang dia daripada terkena azab kubur. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini cerita kalau kita kat sana dah sesak nafas nak kena pukul malaikat, tiba-tiba nanti tuan-tuan dan puan-puan, malaikat dapat apa? Dapat arahan. Dapat surat rasmi daripada Allah SWT. Ini nak cakap bahasa mudah. Tuan-tuan dan puan jangan pusing pula. Saat-saat cakap nanti ada surat rasmi datang kepada malaikat. Tak, jangan buat macam tu. Kita kadang-kadang berkias orang ambil zahir. Masalah nanti tuan-tuan dan puan ya. Saya cakap berkias. Seolah-olahnya dapat surat rasmi. Allah cakap apa? Ni siapa ni? Abdullah bin Muhammad. Dia ni di wave daripada azab kubur. Wave daripada azab kubur. Tahu wave tuan-tuan dan puan? Diangkat daripada azab kubur. Patut kena tapi tak kena. Sebab apa? Bila kami cek dia punya buku catatan, ya betul lah dia punya amalan tak banyak sangat. Tapi ada satu amalan yang interesting. Apa amalan interesting ni? Dia tiap-tiap malam sebelum tidur, dia baca surah Al-Mulk. Dia baca surah Al-Mulk sebab dia yakin dengan hadis ni. Dan disebabkan keyakinan dan amalannya itu, ni dalam kubur kita protect dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, anda nak tak sekarang perkara ni? Ni saya cerita, ni bukan cerita main-main tuan-tuan dan puan-puan. Ini cerita, kejap lagi kita dapat benda ni. Kejap lagi ya kita dapat benda ni.
Saya kata kejap lagi, tak adalah kita kata kita besok meninggal. Tak. Tapi kan hidup kita ni memang kita punya jarum. Kita punya kehidupan kita sekarang ni sedang turun ke bawah. Kita bukan umur bertambah, tuan-tuan dan puan, tapi umur berkurang. Umur berkurang. Tuhan tahu kita punya umur sekarang ni sampai berapa. Let's say lah umur kita sampai berapa? 80-90 tahun. Macam saya sekarang ni umur 41. Maknanya tuan-tuan dan puan tinggal 40 tahun lebih kurang lagi. Dan kita tahu makin hari umur makin berkurang ni. Kita nak tanya sekarang tuan-tuan dan puan, apa persiapan kita untuk masuk ke dalam alam yang Tuhan cakap, alam dekat sini ada expiry date. Alam dekat sana, dia tak ada expiry date, tuan-tuan dan puan. Once masuk dalam alam yang kita sebut hidup selepas mati, tak ada expiry date. So, apa yang kita nak bawa bekal supaya kat sana nanti kita boleh selamat? Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu. Hadisnya kata begitu, dan dalam hadis ini mengatakan apa? Al-mani'ah, penghalang daripada azab kubur. Nama lain bagi surah Al-Mulk yang saya sebut tadi, Al-Mani'ah, diambil daripada hadis ni. Jadi bila saya beritahu perkara ni tuan-tuan dan puan, saya harap kita take it seriously. Ya, sebab dalam kubur nanti ya tak ada orang boleh bantu kita. Tak ada orang boleh bantu kita. Hanya kita yang boleh bantu kita sendiri dengan melakukan wise decision. Maknanya kita ambil keputusan yang bijak, kita melabur kita punya time, kita punya effort daripada sekarang. Kita melabur supaya nanti dalam kubur nanti kita selamat. Ini hadis pertama. Baik, hadis kedua. Ya, hadis kedua, jom kita explore lagi. Ya, ada ke tidak hadis lain yang Rasulullah SAW katakan boleh selamatkan manusia daripada azab kubur? Hadis nombor 2 panjang tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak baca tak dan, tapi tuan-tuan dan puan-puan yang ada nota boleh baca sendirilah, pakat-pakat baca sendiri lepas ni. Saya nak bagi story saja. Ni pun saya nak cerita pun sesuatu panjang. Saya bagi maksud hadis ni dari sudut story. So the story is like this. Kata Rasulullah SAW, ya, ni hadis ni daripada Ibnu Abbas pula, ya. Cerita dia begini. Dulu ada seorang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, waktu tu dia sedang bermusafir. Orang Arab dulu, tuan-tuan dan puan-puan, depa ni bila musafir depa naik unta. Dia naik unta, mungkin dia naik kuda melalui satu perjalanan yang agak jauh. Tengah padang pasir, waktu malam, dia dah tak boleh pergi jauh lagi dah. Dia dah badan dah letih. So, apa dia buat? Dia berhenti. Dia berhenti, zaman dulu tak ada check-in hotel. Ya? Dia terpaksa buat hotel dia sendiri. So, apa mereka ni buat? Dia dirikan kemah. Standard, tuan-tuan dan puan. Dia dirikan kemah. Waktu tu, dia baring dalam kemah tu. Tengah sorang-sorang, malam-malam. Just imagine, tuan-tuan dan puan, put yourself dalam situasi sahabat ni. Waktu malam gelap, tak ada seorang pun berada dengan dia. Yang ada pun mungkin unta, ya, mungkin kuda. Dia tengah baring dalam kemah tu. Tiba-tiba, ni dia cakap. Waktu saya tengah baring sorang-sorang tu, tiba-tiba saya dengar ada suara sayup-sayup. Ada suara sayup-sayup, orang baca surah Al-Mulk. Ini hebat tuan-tuan dan puan. Dia dengar ada suara orang baca surah Al-Mulk. Kalau kita kena macam mana tuan-tuan dan puan? Ya, kalau kita kena macam mana? Duduk rumah seorang-seorang, ni sekarang ni tengah duduk rumah seorang, tiba dengar orang baca surah Al-Mulk. Oi, kita dah fikir jin ni dah, betul tak tuan-tuan? Dah fikir jin, dah cabut lari dah. Tapi sahabat ni tak macam tu. Sahabat ni cuba cari punca suara tu kat mana. Dia cari, tiba-tiba dia dapat tahu suara tu datang daripada mana? Dalam tanah, tuan-tuan dan puan-puan. Rupanya dia dengar suara tu, ni tempat aku baring ni, dalam tanah dia dengar. Dalam tanah suara tu datang. Oh, dia punya seriau lain macam tuan-tuan dan puan. Dia punya seriau lain macam. But dia ni jenis orang berani. Dia kata tak apa, aku layan tidur. Lagipun dia dengar orang baca Quran. Apa nak takut? Betul tak tuan-tuan dan puan? Ya? Ini bukan cerita mandrum. Ini baca Quran. Besok tu dia balik. And then, bila dia jumpa Rasulullah SAW, dia habak satu persatu apa yang berlaku pada diri dia. Tahu apa cerita dia tuan-tuan dan puan? Rasul cakap apa? Rasul cakap macam ni. Hampa ni tadi, hampa tak perasan. Yang masa hampa ni tadi tengah bina kemah tu, sebenarnya awak sedang bina kemah dekat atas kubur. Tapi dia tak tahu. Dia tak tahu dia tengah bina kemah dekat kubur. Macam mana pula dia tak tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, ini cerita 1400 tahun lepas. Orang kalau meninggal di tengah jalan, ya, depa tanam, dia letak batu 2 biji, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan macam kita buat kubur cantik, betul tak? Dia letak batu ya. Mungkin batu tu tak berapa kuat, datang ribut dan sebagainya, batu pun dah tak perasan dan tengok tanah flat macam biasa, dah tak tahu dah benda tu kubur.
Dia dah tak tahu benda tu kubur. So dia tak perasan, dia tidur atas kubur. Dan daripada hadis ni kita dapat tahu orang yang meninggal. Ini cerita dia. Orang yang meninggal yang ditanam dalam kubur itu, mungkin ketika hidupnya banyak membaca surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemuliaan. Dalam kubur pun bukan sekadar tak kena seksa. Dalam kubur pun boleh ada masa lagi sementara menunggu hari kiamat. Dia buat apa? Dia baca surah Al-Mulk. Bayangkan betapa besarnya kemuliaan yang mereka didapat, tuan-tuan dan puan-puan, apabila membaca surah Al-Mulk. That's why, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni sebenarnya saya cakap terang, saya sangat teruja. Saya nak bagi tahu information ni biar bukan sekadar tuan-tuan dan puan-puan saja yang tahu. Biar semua orang tahu. Kenapa niat saya macam tu? Saya nak sangat kita semua sama-sama pakat-makat dapat masuk syurga. That's the point, tuan-tuan dan puan-puan. That's the point. Bagi saya mati ni, tuan-tuan dan puan-puan, memanglah big issue, ya. Tapi isu yang lebih big lepas tu ialah hidup lepas mati. Hidup lepas mati ni kita selamat ataupun tidak. Ini biggest issue yang kita selama ni risau, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekarang ni ada beberapa perkara, ada beberapa amal ibadah yang sebenarnya senang nak buat, iaitu banyak membaca surah Al-Mulk. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, ni just nak beritahu. Bila saya dapat tahu perkara ni, saya dapat tahu manfaat surah Al-Mulk ni, ya. Ni just nak beritahu, bukan kita bukan nak cakap amal kita ni banyak sangat, tak. Ni kita nak bagi tahu supaya dapat memberi sesuatu yang anda nampak, anda rasa, oi, lepas ni aku pun nak buat benda sama. Apa yang saya buat, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap malam sebelum saya tidur, saya akan baca dulu surah Al-Mulk, ya. Waktu saya baca tu, saya niat, ya Allah, saya mohon sangat-sangat semoga manfaat, pahala, ya, manfaat, barakah, syafaat yang ada dalam surah Al-Mulk ni, kau tolong pas kepada arwah ayah saya, iaitu Ayub bin Zainal. Ayah saya dah meninggal, tuan-tuan dan puan. Saya ni, abah saya, tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar, ya. Kita ni minta maaf, anak lelaki ni waktu abah hidup, siap bergaduh, ya. Bukan bergaduh. Kita dengan abah tak adalah berapa ngam macam kita dengan mak boleh sembang, ya. Dengan abah orang cakap sikit-sikit dia sebab abah kita ni garang, ya. Abah kita ni garang. Tapi bila abah kita dah meninggal ni, tuan-tuan dan puan, bila kita ada anak sendiri, baru kita faham, kita perasan abah kita ni dulu walaupun di sebalik dia garang, dia sayang kita. Saya ni dapat hafal Quran sebab abah saya yang paksa saya dulu kecil-kecil hafal Quran. Dulu saya waktu kecil-kecil hafal Quran ni bukan nak sangat, tuan-tuan dan puan, tapi abah kita yang banyak buat macam tu. Dan disebabkan itulah, tuan-tuan dan puan, tiap-tiap malam saya minta kepada Allah, ya Allah, tolong jaga ni arwah abah saya. Dia orang baik, tolong jaga dia, jangan bagi malaikat pegang dia sikit pun. Kalau nak kena seksa kat dia, bagi kubur dia luas. Saya minta, tuan-tuan dan puan-puan, kita ini pun ada bapa, ada mak yang dah meninggal dunia. Mana yang dah meninggal, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sangat, please, tolong baca surah Al-Mulk, tolong niat, tolong doa perkara yang sama seperti yang saya nyatakan tadi. Niat dengan niat melakukan perkara ni, tuan-tuan dan puan, kita akan lakukan kalau kita kenang jasa mereka, kasih sayang mereka yang dulu daripada kecil besarkan kita. Mereka sanggup berusaha payah. Tolong, tuan-tuan dan puan-puan, lakukan amalan ni dengan yakin kerana hadis-hadis ini dah bagi tahu perkara ni. Dan satu lagi, tolong nasihat anak-anak kita. Ni satu lagi hal. Minta anak-anak kita hafal surah Al-Mulk daripada awal sekarang. Dan cakap dengan mereka, baca tiap-tiap hari nanti. Kalau abah dah meninggal, mak dah meninggal, baca tiap-tiap hari. Sebab kita tak tahu kat bawah tu kita macam mana. Betul tak, tuan-tuan? Kita tak tahu game kat sana tu kita selamat ataupun tidak. So at least kalau lah ada problem, ni ada anak yang sentiasa doakan kepada kita. Dia doa yang baik-baik, dia hantar surah Al-Mulk kepada kita. Itu yang kita harapkan, ya. Dan sebab itulah juga, tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni, saya just nak beritahu, saya yakin anda semua ramai dah tahu. Bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kami nak baca Al-Quran 30 juz. Kami nak baca Al-Quran 30 juz. Saya nak niat kepada Allah SWT sebab bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Power, tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya barakah baca Quran lain macam bulan Ramadan. Dia tak sama dengan bulan lain. Kerana itu Imam Syafi'i baca Al-Quran bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, ini orang power, ya. Tapi kami tak mampulah sampai macam tu, betul tak? Ala kulli hal, kami nak baca Al-Quran 1 kali khatam. Kami nak niat semua pahala dia tu pas kepada arwah abah, dan kami nak niat kepada arwah mak bapak, tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi saya nak buka peluang ni, kalau anda nak menyertakan nama arwah mak bapak anda ataupun orang yang anda sayangi yang dah meninggal,
ke dalam niat yang saya nak bacakan dalam khatam bulan Ramadan ini. Saya ajak anda semua. Dan ini percuma tuan-tuan dan puan-puan. Ya, percuma saja. Anda boleh hantar nama arwah kepada kami. Cara nak hantar macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Anda boleh pergi dulu ke link ni. bit.ly/project30juz. Jangan komen kat bawah. Ada orang komen, saya tahu. Tapi jangan komen. Sebab dia menyusahkan kami. Nanti kami nak kumpul punya banyak nama arwah tu. Kami minta tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut dia punya prosedur. Prosedur dia macam mana? Anda WhatsApp dulu 30 juz, hantar ke nombor 019-331-5606 ataupun anda pergi ke laman web ni. Minta siapa yang mendengar sekarang tolong tulis laman web ni dekat bahagian komen bit.ly/project30juz. Dalam ni ada dua projek tuan-tuan dan puan-puan. Satu, kami buka peluang kalau anda nak sertakan nama arwah dalam bacaan Al-Quran 30 juz, dialu-alukan sempena Ramadan ni. Boleh hantar sekarang sebab kejap lagi bulan Ramadan nak bermula. Ya. Ada satu lagi program dalam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kami nak mengajak anda. Kalau nak melakukan amal soleh ekstra untuk mak bapak kita. Kami akan mengadakan program ya, infak Al-Quran. Infak Al-Quran ni kita niatkan, kita infak Al-Quran. Tapi kita niatkan Al-Quran yang saya infak ni untuk arwah mak saya. Untuk arwah abah saya. Tentu ada yang bertanya, tuan-tuan, Ustaz, ni kalau kita infak ni, sedekahkan Al-Quran kepada niat untuk arwah mak bapak kita, sampai ke tidak pahala? Tuan-tuan dan puan-puan, confirm sampai. Confirm sampai. Sebab ada hadis sahih yang mengatakan, ada seorang lelaki, dia jumpa Rasul. Dia cakap, ya Rasul, mak saya dah meninggal. Kalau saya bersedekah on behalf untuk mak, pahala sampai tak? Rasul cakap, pahala dia sampai. Dan kami nak sedekahkan Al-Quran. Why kami nak sedekah Al-Quran? Sebab Al-Quran ni dia punya manfaat lain macam tuan-tuan dan puan. Kita boleh sedekah kuih, kita boleh sedekah Quran. Tapi Al-Quran dia punya efek lain macam. Dapat pula kita nanti nak pas Al-Quran yang anda join untuk sedekahkan nanti, untuk infakkan nanti kepada pelajar mak tahfiz. Pelajar mak tahfiz ni mereka selalu baca Al-Quran tuan-tuan dan puan. Kita minta waktu mereka baca Al-Quran tu, kita tulis dalam Al-Quran yang kita infak itu nama arwah mak ayah kita. Kita tulis dekat depan dia, ni contoh tuan-tuan dan puan. Kita tulis nama dia satu-satu kat depan tu nanti. Setiap Al-Quran kita minta pelajar tahfiz ni, waktu anda nak baca Quran yang kami bagi hadiah ni, tolong baca Fatihah dulu kepada arwah yang kami tulis kat depan ni. Tolong nanti lepas habis hafal Al-Quran, tolong niatkan untuk arwah-arwah macam ni. Itu niat kami dan kami nak mengajak anda semua peluang yang akan kita buat. Quran ini kita akan infak insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan lepas habis musim Covid ni. Kami jangka lepas raya. Tapi sekarang kita sedang kumpul. Kalau anda nak sertai, saya alu-alukan cara nak sertai. Ini contoh buku-buku tajwid yang pernah kami infakkan kepada beberapa pelajar mak tahfiz. Insya-Allah mak yang sama kami hantar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak join projek ni, anda boleh pergi ke link ini ataupun anda WhatsApp 30 juz, hantar ke nombor yang saya berikan di hadapan. Tujuannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita percaya ada sesuatu yang kita boleh lakukan untuk membantu orang yang kita sayang, yang walaupun dah terpisah dari sudut jasad, tapi kita tahu kita boleh do something untuk memudahkan urusan kehidupan mereka di alam sana. Dapat pula orang yang kita nak bantu ni, orang yang banyak memudahkan kehidupan kita. Kita ni dulu daripada kecil, tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita kebesar lah ni. Jasa dia siapa buat? Ni, ada dua malaikat yang kita panggil sebagai mak dan juga abah kita. Itu yang kita harapkan ya. Saya buka peluang terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, boleh join mengikut maklumat yang saya nyatakan tadi. Baik, kita teruskan lagi. Apa lagi manfaat surah Al-Mulk? Kita bagi clear dahulu kefahaman ya. Ada satu lagi hadis saya nak share dengan anda. Hadis ini menyatakan surah Al-Mulk ini dia ada syafaat. Inna suratan minal Quran salasuna ayah syafaat dirajulin hatta ghufiralah. Maksud dia apa? Ada satu surah kata Rasul dalam Al-Quran. Surah tu pendek, dia 30 ayat dia. Tapi dia punya syafaat, punya besar tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh bagi syafaat. Oh ini yang kita nak, syafaat. Dia boleh bagi syafaat kepada seseorang sampai Tuhan ampunkan dosa dia. Surah tu apa Ustaz? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maknanya surah Al-Mulk ada efek syafaat. Siapa yang suka baca, dia akan protect orang tu sampai Tuhan akan bagi ampun kepada orang tersebut ya. Dan ada satu lagi hadis, efek mudah masuk syurga. Hadis ini mengatakan berdemikian. Suratan minal Quran ma hiya illa salasuna ayah
khasamat an sahibiha hatta adkhalatahul jannah wa hiya tabarak. Kata hadis ini ada satu surah 30 ayat. Dia ada satu efek, dia akan khasamat. Khasamat ni maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Dia akan berhujah. Macam peguam dekat ni lah, dekat apa? Chamber tu, apa nama dia tu? Dekat kamar kawasan hakim tu lah, sebab tak ingat perkataan dia pula malam ni ya. Peguam tu akan berhujah. Dia defend kita. Yang ni Ustaz Asraf ni tak boleh. Dia kena masuk dalam syurga. Sebab ni. Dia akan defend sampai apa? Dia tak akan putus asa tuan-tuan dan puan. Dia akan defend sampai orang tu dapat masuk syurga. Tuan-tuan dan puan nak ke tidak invest? Invest kepada peguam bela yang sangat setia, yang akan berhujah mati-mati untuk kita. Dan cara kita nak invest tu tak perlu nak keluar duit berjuta tuan-tuan dan puan. Cukup anda boleh hafal ataupun boleh lazimkan diri anda baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari pun dah cantik dah tuan-tuan dan puan. Ini benda mudah. Kata Tok Guru saya dulu waktu beliau mensyarahkan hadis ini, beliau kata begini. Nampak sangat daripada hadis ini yang Tuhan memang sayang kita. Dia nak bagi kita mudah masuk syurga. Saya tanya Tok Guru, apa maksud Syekh? Dia cakap macam ni. Bayangkan kalau Tuhan cakap ada satu surah, dia boleh selamatkan orang daripada azab kubur, dia boleh selamatkan orang sampai boleh masuk syurga, dia boleh menjadi penyebab Allah ampunkan dosa seorang tu, dan surah itu merupakan surah Al-Baqarah. Siapa yang baca tiap-tiap malam sebelum tidur boleh selamat. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kena baca Baqarah tiap-tiap malam. Saya pun tak mampu tuan-tuan dan puan. Orang yang hafal Quran pun tak mampu. Ya. Tapi Tuhan ni dia sayang kita. Dia tak pilih surah yang panjang-panjang. Dia pilih surah yang sedang-sedang. Tapi janganlah nak minta yang pendek. Inna a'tayna tu pendek sangat. Nampak sangat kita ni tak bersungguh sangat kan. So dia ambil yang tengah-tengah. 30 ayat, hampa hafal, hampa baca tiap-tiap malam, nanti hampa dapat dia punya habuan. Habuan dia apa? Boleh selamatkan kita sampai masuk syurga. Saya harap sangat tuan-tuan dan puan tolong buat benda ni tuan-tuan dan puan. Ini satu bentuk investment yang saya cakap terang, tak perlu risau rugi. Kita kat dunia ni sekarang ni kalau nak masuk investment kita risau. Risau apa? Investment kat dunia ni lebih banyak rugi daripada untung. Ni sekarang saham tuan-tuan dan puan, tergolek dot jatuh. Betul tak? Ramai orang rugi sekarang ni. Ini investment dunia. Investment akhirat, apa yang kita cakap? Investment akhirat, Tuhan kata there are only one option. Untung saja. Untung saja. Ni antara keuntungan. Buat benda kecil, dapat keuntungan cukup besar. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Pujuk-pujuk hati kita, pujuk-pujuk semangat kita. Dah tahu perkara ni, kita tukar knowledge ini kepada action. Action maksudnya apa? Ni start malam ni, saya nak bagi habis surah Al-Mulk. Baca lebih kurang 7-8 minit, settle, buat perkara ni tiap-tiap hari. Nanti anda sendiri yang akan dapat manfaat insya-Allah. So itu dia tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, ada satu lagi. Ini ekstra. Dia pendek aja ya. Minta maaf lupa pula ni ya. Satu lagi manfaat surah Al-Mulk ialah kata Rasul waktu baginda hidup, kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakal ladzi bi yadihil mulk. Rasul ni rupa-rupanya ada hobi, sebelum Rasul tidur, Rasul akan baca dua surah. Selain daripada surah-surah yang pendek-pendek untuk perlindungan ya. Rasul akan baca dua surah yang agak panjang sikit, iaitu surah As-Sajdah dan satu lagi surah apa? Surah Al-Mulk. Dan kata Tok Guru kami, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, dia akan dapat pahala 2 in 1. Dia dapat pahala baca Quran, syafaat dan sebagainya yang kita cerita tadi, dan satu lagi ekstra dia dapat pahala ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT ni sayang sangat kita. Dia bagi kita macam-macam ni peluang ni. Tinggal kita ni lah sekarang tuan-tuan dan puan, tolong cakap ke hati sendiri, saya nak grab this opportunity. Tolong cakap kepada diri sendiri, ya, saya dulu Tok Guru saya cakap macam ni lah. Ini ayat Tok Guru ya, saya sampai ya. Dia cakap macam ni. Jangan berani kita nak mati sebelum hafal surah Al-Mulk. Dia cakap sampai macam tu tuan-tuan dan puan. Sebab nak begitu ni serius sangat ni. Jangan mati sebelum anda hafal surah Al-Mulk. Maknanya kalau anda meninggal tapi surah Al-Mulk belum hafal, tak selalu baca, problem besar.
Sampai begitu sekali seriusnya Tok Guru kami waktu syarahkan surah ini, itu nasihat yang mereka sampaikan. Dan saya pun nak sampaikan kepada anda. Maknanya apa? Biar sebelum kita meninggal, tuan-tuan dan puan, saya harap kalau anda tak dapat nak hafal semua surah Al-Mulk tu, at least tak dapat hafal surah Al-Mulk pula. Tak dapat hafal surah satu Quran. Ya? Quran ni besar, banyak, panjang ayat-ayat dia. Kalau tak dapat nak hafal semua ni tuan-tuan dan puan-puan, semua ni tak dapat nak hafal, at least ni hafal 3 lain. Hafal 3 lain. 3 lain mana Ustaz? Ni surah Al-Mulk yang saya cerita ni tadi. Tolong hafal 3 ni, baca ni ligan tiap-tiap hari pun dah cukup dah tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang saya minta. Tolong tuan-tuan dan puan-puan. Please saya harap. Sebab saya nak sangat anda semua ni orang baik. Anda ni orang yang suka agama. Saya nak sangat anda semua ini nanti Tuhan layan kita sama-sama. Itu yang kita harap. Layan dengan layanan yang dijanjikan Tuhan. Ni Allah janji ni. Dalam hadis Rasulullah SAW. Itu layanan yang Tuhan akan buka kepada kita bila kita masuk ke alam yang kita takut sekarang ni. Iaitu alam apa? Alam barzah, alam kiamat dan sebagainya. Ya. Mungkin anda bertanya, Ustaz, saya pernah hafal surah Al-Mulk? Bukan tak pernah. Tapi lagi banyak lupa daripada ingat. Saya pernah hafal surah Al-Mulk. Tapi itulah Ustaz, muka surat pertama. Nak masuk muka surat kedua, muka surat pertama lupa. Blank Ustaz. Ustaz, saya nak hafal tapi saya sibuk. Banyak kerja, banyak urusan. Macam mana nak menghafal? Ustaz, saya nak menghafal tapi saya ni bukan background agama. Nak menghafal ni, benda ni saya tak tahu macam mana cara Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ada masalah tersebut, tapi anda nak hafal surah Al-Mulk, saya nak share ada satu solution. Solutionnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya rasa ramai yang dah tahu, tapi bagi yang belum tahu, kami ni ada satu program pembelajaran online. Namanya Kaedah Jibril. Kaedah Jibril merupakan satu program. Kami susun baik-baik. Berdasarkan pengalaman kami hafal Quran, saya susun baik-baik cara teknik untuk orang awam mudah nak menghafal surah yang mereka nak menghafal. Orang awam ni nak hafal surah apa? Mereka tak nak hafal surah Baqarah. Tapi nak hafal surah Sejadah, surah Al-Mulk, surah Yasin, surah pendek-pendek yang banyak fadilat. Dan kalau anda nak hafal surah Al-Mulk dalam keadaan yang lebih teratur, cara dia tu lebih mudah. Sebab menghafal ni tuan-tuan, dia ada cara sebenarnya. Dia bukan cakap, okey saya buka Quran saya hafal. Tak tuan-tuan, dia ada cara. Nak bagi dia ingat lama supaya nanti dalam semayang boleh baca relax, dia ada cara yang lebih praktikal. Dan kalau anda nak tahu macam mana cara dia tuan-tuan, saya nak jemput anda join program Kaedah Jibril ni. Dia pembelajaran online. Online tu maksudnya apa? Anda boleh belajar ikut ni Facebook je tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kami postkan buku, anda boleh belajar. Bermula pada bulan Ramadan ni 27 hari bulan kami start. 3 minggu tuan-tuan dan puan-puan, tak lama. Anda tahu teknik ni, anda boleh apply semua surah. Nak apply kat Mulk pun boleh, nak menghafal Sejadah pun boleh, apa-apa pun boleh. Satu Quran pun kami bagi cara dia. Kalau anda nak daftar, anda boleh pergi ke link ni tuan-tuan dan puan-puan, boleh daftar cepat sebab kejap lagi nak tutup. Ataupun anda type senang hafal. Siapa yang dengar tolong tulis maklumat ni, boleh tolong tulis supaya kawan-kawan kita tahu. Tulis WhatsApp senang hafal, hantarkan nombor ni 019-331-5606. Saya sendiri yang ajar anda nanti. Macam mana Ustaz ajar? Ni macam ni lah tuan-tuan. Saya bagi ceramah, anda dengar. Kalau anda nak tahu ada benda yang tak clear, anda tanya soalan, boleh. Nanti hujung minggu kami buat video, kami jawab semua soalan anda. Maksudnya apa? Impact dia sama macam anda attend kelas biasa. Tapi anda boleh belajar dari rumah. Ini yang best tuan-tuan dan perempuan ya. Biar kita jadikan bulan Ramadan ni, bulan untuk kita betul-betul bagi keep in touch dengan surah Al-Mulk. Supaya nanti bulan Ramadan kita dapat hafal surah Al-Mulk. Kita bawa sampai kita meninggal. InsyaAllah ya. Baik tuan-tuan dan perempuan. Ini semua dah habis, jom kita masuk kepada tafsir. Malam ni malam pertama mungkin panjang sikit, tapi kita pun tak ada apa-apa nak buat. Betul tak tuan-tuan? Kita boleh letak masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Tuhan letak banyak manfaat untuk kita. Kita niat macam tu insya-Allah ya. Baik, jom kita masuk malam ni kepada tafsirnya. Bagi mereka yang dah ada nota, saya yakin anda semua ada yang ni yang saya tunjuk ni, ya. Saya dah buat conclusion awal. Surah Al-Mulk ni ada 30 ayat. Macam-macam dia cerita. Tapi dia punya main point tu apa Ustaz? Ni main point dia. Dia ada 5 main point. Tuan-tuan tolong tengok nota ya. Siapa yang dah ada nota, tolong refer nota. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 5 main point berkah. Kita hanya syarahkan point nombor 1 saja. Kita syarahkan point nombor 1 saja. Iaitu daripada ayat nombor 1 sampai ayat nombor 5. Tuhan nak share kepada kita
kunci keberkahan kita hidup ini bergantung kepada dua faktor. Ni ayat 1 sampai nombor 5 cerita. Ini main point dia. Point pertama apa? Nak tahu hidup berkat ke tidak, tengok kita dengan Tuhan dekat ke tidak. Siapa yang dekat dengan Allah SWT, hidup dia berkat. Siapa yang nampak hidup senang, mewah, hidup senang, no problem rezeki. Tapi kalau dia jauh daripada Allah SWT, walaupun manusia tengok, nampak macam hidup best, tapi sebenarnya tidak ada bless pun tuan-tuan dan puan-puan. Allah tak suka. Allah tak suka. Itu yang kita risau, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Baik, nombor 2, kata Allah SWT, nak hidup berkat, dia tengok cara kita berusaha. Bersungguh ke tidak? Teliti ke tidak? Kerja yang kita buat ni berkualiti ke tidak? Sebab berkah akan datang, ya, bertitik tolak kepada hasil kerja usaha yang dilakukan secara berkualiti tinggi. Ini 2 main point yang Tuhan nak sembang kepada kita daripada ayat nombor berapa? Ayat nombor 1 sampai ayat nombor 5. So jom tuan-tuan dan puan-puan, jom kita teruskan ayat nombor 1. Ini semua nota ni ada tuan-tuan dan puan-puan dalam nota yang kami bagi kepada anda. Bagi mereka yang dah dapat awal nota. Bagi mereka yang mungkin baru tahu, ni kuliah ni ada nota. Kalau anda nakkan nota tersebut, anda boleh WhatsApp, ya. Anda tulis kod nota MOOC, ya. Anda WhatsApp sekarang nota MOOC, hantar kepada nombor telefon ni 019-331-5606. Ada sedikit kos RM10 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Anda buat bayaran, kami hantar ikut WhatsApp PDF file. Kami nak beritahu awal-awal, kami tak post apa-apa pun. Kami hantar PDF file, anda boleh print sendiri. Why kita tak post? Ni musim COVID tuan-tuan dan puan-puan. Pekerja kami pun semua duduk kat rumah. Tak boleh nak keluar mana-mana nak buat urusan. Minta maaf, ya. Itu cara dia. Kalau anda nak, kalau tak pun boleh dengar ni pun dah faham. Boleh buat catatan sendiri. Baik. Ini semua adalah nota. Jom kita mulakan. Kita start explore ayat nombor 1. Bunyi dia apa? Saya bacalah bagi best sikit, dapat berkat sikit baca ayat Quran. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Bunyi dia begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya teruskan ayat nombor 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik, kita berhenti, jom kita cerita apa yang Allah SWT nak habaq kepada kita, ya. Ayat yang pertama saya tuliskan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka berkatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam genggaman tangannya. Biyadihi maksudnya tangan. Al-mulk. Mulk itu maksudnya kuasa, pemerintahan, ya. Berkatlah semua yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Tuhan itu memiliki kuasa, dia boleh melakukan semua apa yang dia kehendaki. Kulli syai'in qadir. Apa sahaja yang dia inginkan, dia takdirkan kepada manusia, semua dia boleh buat. Baik. Apa cerita ayat ni? Ini yang paling penting. Maksud dah tahu tuan-tuan dan puan. Tapi kadang-kadang kita baca Quran garu kepala juga. Ni apa cerita ayat ni sebenarnya? Ini kita nak cerita. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik, ini boleh start buat nanti nota dekat sini. Kat sini kita dah bagi tahu lah poin-poin sikit-sikit. Very good, ya. Kita dah bagi tahu poin sikit-sikit. Kat sini anda boleh tambah berdasarkan apa yang saya cakap. Ayat pertama ni sebenarnya dia nak sembang begini tuan-tuan dan puan-puan. First, Allah SWT nak bagi kita clear cut awal-awal dahulu. Apa maksud hidup yang berkat? Kat sini Tuhan nak bagi clear awal-awal dulu. Sebab ada ramai manusia, dia punya definisi hidup yang berkat ni ada macam-macam kefahaman. Di mana ada banyak kefahaman tersebut sebenarnya banyak yang lari daripada apa yang Tuhan definisikan. Ya. Apa definisi kefahaman manusia? Stereotip secara umumnya. Secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, ya, minta maaf. Saya kata secara umum, bukan semua orang ada pemikiran macam ni. Secara umumnya. Ramai manusia sekarang ni beranggapan apabila hidup kita ini mudah,
rezeki jalan baik, anak belajar pandai, ya, naik pangkat, buat bisnes, menjadi dan sebagainya. No problem lah, COVID tak kena, ya. Semua no problem. Cun jalan. Duit banyak, tak ada masalah, badan sihat, tak sakit dan sebagainya. Kita fikir hidup kita sedang diberkati. Kita fikir hidup kita sedang diberkati. Maknanya apa? Bila hidup mudah, everything smooth, itulah berkat. Kita cakap macam tu. Kalau hidup kita susah, rezeki tak berapa banyak, ya, anak pula belajar tak berapa pandai, badan tak berapa sihat, ada sakit tu, sakit ni, kita fikir hidup kita tak berkat. Tuan-tuan dan puan-puan, betul ke tidak maksud yang kita faham macam tu? Sebenarnya, totally, kata Allah SWT, it's wrong. Totally salah. Itu bukan definisi hidup berkat bagi Allah SWT. Ni yang saya nak bagi tahu. Ayat pertama nak bagi betul ni. Kata Allah SWT, definisi hidup berkat ialah tabarakalladzi biyadihil mulk. Hidup yang berkat ialah tak kira sama ada hampa ni senang ke, susah ke, hampa pangkat tinggi ke, hampa pangkat rendah ke, hampa suri rumah ke, awak anak belajar pandai ke, ataupun anak belajar tak berapa pandai ke, tak kira, kata Allah SWT. Tak kira bagaimana keadaan kita, as long as, tu perkataan orang English cakap. Selagi kita ni tak kira macam mana kehidupan kita ni senang, susah, whatever tu, kita ini dekat dengan Allah SWT. Itu main point dia, tuan-tuan dan puan. Selagi kita dekat dengan Allah SWT, selagi kita taat Allah SWT, selagi kita berada dalam orbit kehidupan macam tu, maknanya kita sentiasa fikir tiap-tiap hari, apa yang saya buat ni Allah suka ke tidak? Tak kira sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita ni sakit banyak ke, kita ni rezeki tak banyak ke, hidup banyak berhutang ke, tak kira. Selagi pemikiran kita ni sentiasa fikir Allah first, itulah maksud hidup berkat. Itulah maksud hidup berkat. Dia bukan tengok hidup senang ataupun susah. Dia tengok sebenarnya hidup berkat ni, kita dekat dengan Allah ataupun tidak. Itu poin yang Tuhan nak bagi tahu. Sebab manusia banyak salah kefahaman tentang hidup berkat. Seperti yang saya katakan tadi. Apa bukti tu Ustaz? Bukti tuan-tuan dan puan pergi tengok. Manusia yang hidup paling berkat. Siapa tuan-tuan dan puan? Rasulullah SAW. Minta maaf, Rasul tuan-tuan dan puan. Manusia yang hidup dia paling berkat. Tapi kalau kita tengok dari kacamata manusia biasa, kita rasa hidup Rasul tu paling banyak susah dia. Paling banyak susah dia. Kecil-kecil mak abah meninggal. Lepas tu siapa? Pakcik jaga. Atuk jaga. Atuk pun meninggal. Maknanya kalau kita tengok mata biasa, susah demi susah. Susah demi susah. Kecil anak yatim. Hidup dengan pakcik susah. Lepas tu apa berlaku? Kahwin. Lepas kahwin dapat anak. Anak meninggal ni. Tuan-tuan dan puan, anak Rasul ni lelaki semua meninggal. Tuan-tuan dan puan. Semua meninggal. Padahal ni Rasul. Rasul. Kalau kita kena macam tu, dah give up dah. Kalau kita lah macam tu, dah give up dah tuan-tuan dan puan. Tak nak jadi Rasul dah. Ini cerita Rasul. Lepas tu sampaikan dakwah. Orang bagi hina. Orang nak bunuh. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rasul. Orang letak kotoran. Orang ancam Rasul. Susah hidup baginda tuan-tuan dan puan. Tapi adakah maksud bila hidup banyak susah ini, hidup tak berkat? Tak tuan-tuan dan puan. Itulah hidup paling berkat. Bila ia memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak bagi clear dekat situ. Siapa yang letakkan kehidupan dia dalam genggaman kuasa Allah SWT, dia bagi hidup dia ni kontrol by Allah SWT. Maksud dia apa? Dia memang nak cari redha Allah SWT sahaja. Itu hidup berkat. Tapi kalau kita ni nampak macam hidup senang, tapi contoh, kita cari rezeki, kita main ambil sauk halal haram semua tak kisah. Kita dapat duit, kita pun tak bayar zakat, tak ada bersedekah dan sebagainya. Semua enjoy seorang-seorang. Agama Allah kita tak tolong. Ya? Semua ni kita tak buat. Masjid tak pernah nampak muka dia tu. Tapi kalau pergi majlis lain, nampak muka dia tu. So itu hidup berkat tak? Badan sihat, boleh jalan, boleh lari berkilometer ni. Masjid depan rumah dia tak sampai. Itu hidup berkat tak? Itulah hidup yang langsung tak berkat tuan-tuan dan puan-puan. Hidup yang terputus kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Tuhan bagi dia lebih banyak nikmat, biar dia enjoy betul-betul sampai nanti hari kiamat biar dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul, nanti hari kiamat siap dia kena. Kita panggil bukan berkat, kita panggil ada satu istilah dalam agama, istidraj. Apa maksud istidraj? Istidraj ni maksudnya kata ulama, Allah bagi nikmat yang banyak kepada seseorang. Dia bagi bukan sebab dia sayang. Dia bagi sebab dia marah.
Ya. Dia bagi sebab dia marah, dia nak bagi orang tu enjoy, bagi dia layan nafsu dia banyak-banyak, dia ada banyak duit, dia ada macam-macam ada, semua cantik, bagi dia sihat. It's okay. Bagi dia sihat, semua jalan dengan smooth ya. Tapi kami nak satu saja, biar dia pergi mai jauh-jauh, dia tak rapat dengan kami, biar dia leka dengan nikmat tersebut, nanti kiamat siap dia. Ayat Quran ada, walladzina kazzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Siapa orang yang tak suka kami bagi dia istidraj seperti yang saya nyatakan tadi. Kita tak nak macam tu. Janganlah pula tuan-tuan dan puan-puan fikir semua orang kaya dapat istidraj. Tak. Ya. Saya ada jumpa cukup ramai orang kaya, hidup dia berkat. Dia makin kaya, dia lagi awal pergi surau tuan-tuan dan puan-puan. Lagi banyak baca Al-Quran. Saya pun jumpa ada orang yang hidup so-so, dia tu pun hidup berkat pun ada kita jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita cerita secara umum ya. Kita nak bagi tahu, kita boleh tahu hidup kita sendiri di macam mana. Itu yang kita nak bagi tahu. Ada orang sekarang ni depan saya ni, ada orang yang hidup senang, ada yang hidup so-so. Ada orang yang mungkin ustaz, ustazah dan sebagainya. Ustaz, ustazah hidup berkat ke? Belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Tengok niat dia baca Quran, tengok dia niat dia buat dakwah tu untuk apa. Kalau niat dia untuk layan nafsu juga, tak dapat apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Ni nak cerita, kalau kita niat, kita pergi kerja tu, kita niat, saya nak cari rezeki halal, nak bagi anak bini bagi rezeki halal, that's why saya kerja sungguh-sungguh, dan waktu saya kerja, saya tak ambil rasuah, saya tak mengelat, saya buat the best, itulah hidup berkat tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak cerita. Maknanya kita nak buat benda baik, supaya kita please Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu maksud hidup yang berkat. Itu nombor satu yang saya nak bagi clear dahulu. Nombor dua, anda boleh buat catatan. Saya nak bagi clear dahulu apa maksud berkat. Ini tadi lupa. Patut ni jadi nombor satu, saya lupa. Berkat ni apa maksud? Ini penting. Berkat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia satu istilah yang dah jadi istilah Melayu. Dia sebenarnya kalimah Arab, tapi kita dah ambil masuk dalam bahasa Melayu. Dan bila dah masuk dalam penggunaan cakap tiap-tiap hari ni, kadang-kadang kita takut apa yang kita faham bukan seperti orang Arab faham. Bahasa Melayu ni banyak kalimah Arab. Terutamanya istilah agama. Berkat, takwa, redha, sabar, fitnah. Ini semua kalimah Arab. Tapi kadang-kadang bila bahasa istilah Melayu orang kita guna, ada beberapa definisi yang tak begitu sama dengan definisi yang orang Arab faham. So hari ini saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, berkat ini dari sudut definisi yang orang Arab faham dalam kalimah tabarak ni apa maksud dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, jom kita cerita. Berkat ni diambil daripada perkataan barakah. Ya, barakah ini maksudnya an-numu wa ziyadah. Ini cerita istilah sikitlah. Kalau anda salin pun boleh, tak salin pun tak apa. Ini cerita sikit. Bahasa Melayu dia ialah, bila perkataan barakah ini maksudnya sesuatu kebaikan. Yang ni anda boleh start catat. Ya, sesuatu kebaikan yang efeknya itu berganda-ganda. Sesuatu benda baik yang kita buat, efek kebaikan dia, kesan kebaikan dia tu keep multiplying. Orang putih cakap. Dia akan sentiasa multiply. Multiply ni apa tuan-tuan dan puan? Dia makin bertambah. Macam MLM. Macam MLM. Kita rekrut seorang, satu kaki. Wah, ni pernah dengar MLM tuan-tuan? Saya muda-muda dulu masuk MLM. Ya? Tu nak cerita, tapi tak adalah hebat sangat pun. Ya? Kita cari seorang satu kaki. Ini dua orang kita jaga kasih baik. Ya. Orang ni dia cari. Kebaikan dia bertambah-tambah, kita dapat bonus makin banyak. Itu maksud barakah. So, pendek cerita, dia nak bagi tahu macam ni. Hidup yang barakah ialah hidup yang di mana kebaikan yang datang dalam kehidupan seseorang itu makin lama makin bertambah. Apa maksud kebaikan? Ini pun kita kena betul. Maksud kebaikan ialah sesuatu perkara yang dia buat Allah redha. Itu perkataan dia. Dia bukan cerita banyak duit. Dia cerita duit banyak yang dia dapat tu, dia dapat dari rezeki halal. Dan dia sedekahkan. Dan dia keluar zakat. Itu maksud perkara yang berkat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Kena bagi clear cut dahulu benda ni. Supaya kita bagi mudah faham. Itu nombor dua. Nombor tiga. Allah SWT nak bagi tahu dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Sebenarnya ayat ni Allah SWT nak introduce. Anda boleh tulis dekat nota. Ya? Allah SWT nak introduce siapa diri dia kepada kita. Ya? Siapa diri dia kepada kita. Kalau anda selalu follow saya punya kuliah sebelum ni, selalu saya bagi tahu. Al-Quran ni, dia ada banyak ayat.
Ada 6,236 ayat yang terkandung dalam buku yang agak tebal. Kalau nak menghafal berpeluh lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dah ada 30 juzuk dalam ni. Macam-macam cerita, macam-macam sembang dalam ni. Tapi di antara banyak-banyak sembang ni, main point yang Tuhan nak bagi tahu tu apa? Kata ulama ada 3 ya, bukan banyak pun. Ni selalu saya bagi tahu, tapi mungkin ramai di antara anda yang mungkin ada terlepas pandang ke sebelum ni, saya nak ulang balik. Main point yang Tuhan nak share dalam Al-Quran ni, dia ada 3 kata ulama. Yang pertama, at-ta'rif ilallah. Tuhan nak introduce dirinya kepada kita. Sebab kita tak kenal Allah SWT. Kita tak kenal, kita tak pernah jumpa, kita tak tahu dia dekat mana, macam mana dia. Jadi kita nak sedangkan agama ni diajak kita rapat dengan Tuhan. Macam mana kita nak rapat kalau tak kenal? Betul tak tuan-tuan? Jadi itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Dia nak bagi cukup banyak information kepada kita supaya kita ni sampai ke tahap yakin, kita rasa selesa, kita rasa best dengan Allah SWT ni, sehingga kan kita dapat buat macam-macam perkara just dedicate untuk dia. Yang kita sebut sebagai sukarela. Kita ni kadang-kadang melakukan amal soleh masih lagi tahap paksa rela. Sesetengahnya, betul tak tuan-tuan? Rasa macam berat nak buat. Kita nak tukar sampai kita rasa riang nak buat amal soleh. Sukarela. Dia bertitik tolak kepada kalau kita kenal Allah SWT itu siapa. Itu yang pertama. Ya. Nombor 2, Allah SWT nak bagi tahu kita tentang ni. Kita punya cerita waktu kita hidup ni. Last story dia tu dekat mana? Last story dia apa? Hari kiamat. Tuhan nak introduce kita tentang satu lagi episod kehidupan yang kita belum masuk lagi ni. Belum masuk lagi. Tapi benda tu ada. Yang dipanggil hari kiamat. Hari kiamat ni satu bentuk kehidupan yang masih lagi gaib. Belum sampai lagi. Tapi dia ada. Dan waktu tu kita hidup balik. Waktu tu dia punya rules semua berbeza. Dan kita hidup kat sana tak payah kira umur. Sebab dia infinity. Dan ada problem. Kata Allah SWT. Apa problem dia? Bagi orang yang tak kenal hari kiamat. Bila dia tak kenal hari kiamat. Sedangkan hari kiamat ni. Dia macam ni. Hari kiamat dengan dunia ni. Dia parallel tau tuan-tuan. Dia parallel. Dia selari. Maksudnya apa? Apa yang kita buat sekarang, itulah yang kita dapat nanti hari kiamat. Buat baik, kita dilayan baik dekat sana. Buat tak baik, kita kat sana pun tak berapa baik. Di sana tu, dia ada 2 station tempat kita hidup secara permanent tu nanti. Ya? Sama ada syurga ataupun neraka. Orang tak kenal hari kiamat, Tuhan nak bagi cukup banyak information. Dia bekalkan information kita kepada kita sekarang, supaya kita boleh buat keputusan yang cukup wise. Kita jalani kehidupan sekarang, biar nanti efek di hari kiamat, kita dapat efek benda yang baik yang kita sebut apa? Sebagai syurga Allah dan redha Allah SWT. Sebab tu baca Quran, nak dapatkan informasi tentang tu. Nombor 3, Tuhan nak bagi tahu macam mana nak hidup baik dekat sana tu bermula dekat sini kena jadi baik, betul tak? Tuhan nak bagi tahu what kind of lifestyle yang baik yang patut kita buat sekarang. Yang kita sebut sebagai at-ta'rif ila siratil mustaqim. Macam mana kita nak menjalani kehidupan yang cukup cantik, yang berada dekat jalan yang lurus, supaya kat sana pun nanti hidup dia lurus. Ya, itu 3 main point Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni dia masuk dalam kategori nombor 1. Tuhan nak introduce dirinya kepada kita, apa capability Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apa yang dia mampu buat. Apa yang dia mampu buat? Dia kata apa? Wahai manusia, hampa semua kena baik dengan aku. Kenapa kena baik dengan aku? Sebab everything yang baik dengan aku, mesti dia punya ending dia semua baik. Yang kita sebut apa? Bukan baik, tabarakah. Tabarakah apa Ustaz? Ni yang tadi saya cakap tadi. Kebaikan yang keep datang kepada dia. Dia bukan satu yang baik. Dia datang baik, 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 baik. Bila kita berbaik dengan Allah SWT. Itu efek kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi, sekarang ni Tuhan tahu, hampa dalam hidup mesti banyak kerisauan, banyak ketakutan, banyak benda yang kamu nak tapi tak dapat. Kamu buat macam-macam supaya benda tu nak dapat. Tapi satu benda yang kalau hampa buat, hampa boleh dapat semua benda tu, bahkan lebih bagus version dia. Apa dia? Minta dengan Allah SWT. Kenapa kena minta dengan Allah SWT? Dia je yang ada kuasa. Kulli syai'in qadir. Dia kalau nak buat, dia boleh buat tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada kuasa unlimited yang kita panggil sebagai apa? Maha. Selalu kita kata macam tu. Ya. So itu main point ayat pertama. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak stop kejap. Setakat ni hantar semua boleh follow tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Boleh follow?
Kalau boleh follow tuan-tuan dan puan-puan, tolong bagi tahulah dekat bawah ni ya. Tolong bagi tahu ya. Oi, ramai kat sini dah buat catatan. Contoh ya, Nur Osman buat catatan dekat sini. Very good. Saya suka dengan catatan tuan-tuan dan puan-puan ya. Very good. Keep buat catatan, keep sharing insya-Allah. Okey, kita dah habis ayat nombor 1. Siapa lagi yang buat catatan? Puan Sam Nomi. Ini saudara kita ya ni, tak sangka ada ya. Okey, salam kat Abang Musa kita. Ni saudara saya tuan-tuan dan puan-puan ya, sepupu kita ya. Ada pula malam ni ya. Terima kasih banyak kerana menghadiri ya. Puan Jamilah kita pun ada buat catatan, Puan Hamizah Arsyad pun ada ya. Terima kasih banyak. Puan Mariana Sanib, Puan Jamilah Siddiq, very good. Oi, panjang dia cerita dekat sini. Terima kasih banyak ya Puan Jamilah. Bila kita buat kebaikan, sharing dekat sini, ramai kawan-kawan kita boleh belajar pada masa yang sama ya. Ada yang bagi salam, Waalaikumsalam ya. Terima kasih banyak kerana attend. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita nak masuk ayat nombor 2. Jom kita tengok ya. Ayat nombor 2. Okey, ni saya nak bagi tahu ya. Tadi ada dengar tak suara soyup-soyup budak menangis? Cuba dengar ya. Itu sebenarnya anak saya tuan-tuan dan puan. Kami dia buat live ni kat rumah. Anak saya ni dia datang kat kita, dia nak kacau kita, tapi kakak dia kurung dalam bilik. Tapi suara dengar sikit-sikit, minta maaf lah tuan-tuan dan puan. Anggap benda tu iklan ni lah ya. Okey, jom kita teruskan. Ayat nombor 2. Baik, ni apa yang Allah SWT nak sembang dalam ayat nombor 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan bagi tahu apa? Dialah, kejap ya. Minta tengok kejap ya. Baik, dia dah bagi arahan tetap. Minta tengok, kesian pula menangis. Kalau apa bawa ke depan tak apalah, pegang kejap. Ya, okey. Baik, jom kita sambung. Minta maaf ya tuan-tuan, iklan. Minta maaf ya. Ya, kita sambung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya apa? Dialah yang menciptakan mati dan juga hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab dia nak uji kita. Liyabluwakum tu maksudnya ujian. Dia nak uji kita ayyukum ahsanu amala. Siapa yang waktu dia hidup ni dia buat yang terbaik. Ataupun bahasa English dia the best. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Tuhan yang Maha Al-Aziz, Maha Perkasa. Dialah juga Tuhan Al-Ghafur, Tuhan yang sangat-sangat mudah nak bagi kemaafan kepada hamba-hamba dia. Baik, jom kita tengok apa cerita ayat ni. Ayat ni habaq beberapa perkara lah tuan-tuan dan puan-puan ya. First, yang ayat ni cerita apa? First, ada satu perkara yang interesting dalam ayat ni. Tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok ya. Ayat ni dia beritahu, Tuhanlah yang menciptakan mati dan hidup. Dekat sini sebenarnya kita rasa confused. Kenapa confused? Sebab selama ni yang kita faham, kita ni hidup dulu baru mati. Nampak tak tuan-tuan? Kita fikir apa? Hidup dulu baru mati. Tapi dalam ayat ni, Tuhan cakap, kita ni mati dulu baru hidup. Apa maksud dia? Maksud dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Kata ulama', Allah SWT dahulukan kalimah mati, lepas tu baru hidup. Sebab Tuhan nak bagi tahu kita secara indirectly bahawa hidup selepas mati lebih penting daripada hidup sebelum mati. Itu point dia tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan nak bagi tahu hidup yang permanent. Kan saya bagi tahu dari awal, kita bila kita mati bukan finish everything. Bila kita mati sebenarnya kita sedang buka buku kehidupan baru yang permanent, yang dinamakan akhirat. Tuhan nak habaq awal-awal, hidup yang permanent lebih penting untuk anda fokuskan daripada hidup yang bersifat temporary yang anda sedang jalani sekarang. Itu maksudnya kata ulama ya. Itu cerita dia. Jadi ulama nak beritahu siapa yang meninggal, dia ini meninggal dalam keadaan tak sempat nak taubat ya. Nanti dia akan hidup yang lagi satu, dia hidup dalam keadaan bahaya. Dia mungkin berada di neraka selama-lamanya, na'uzubillah min zalik. Siapa yang waktu dia hidup sekarang, dia melakukan banyak amal soleh macam yang tuan-tuan dan puan-puan sedang lakukan sekarang. Kita banyak membaca Al-Quran, beristighfar. Kita banyak lakukan benda baik. Kita buat kerja, memang kerja jenis luweh. Kita tak pusing-pusing. Cari rezeki jenis luweh. Kita tak ambil yang hak yang bukan kita, kita tak ambil. Kita ambil perkara yang kata Allah, benda ni clear cut boleh ambil, baru kita ambil.
Semua kita bagi cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Orang macam ni lah nanti, dia akan dapat ganjaran yang cukup bermanfaat pada hari kiamat. Itu maksudnya, mauta wal hayah. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kenapa dia bagi kita peluang hidup? Ini pun penting. Allah SWT bagi tahu, saya bagi kamu peluang, kamu boleh hidup sekarang walaupun temporary, tapi it's so crucial, it's so important. Sebab hidup yang sekejap inilah, dia akan menentukan ni hidup yang permanent tu nanti okey ataupun tidak. Ya? Disebabkan itulah, hidup yang temporary ni sangat penting. Tak kira 80 tahun ke 70 tahun ke 90 tahun ke kita hidup, tak kira. Ya? Kata Allah SWT, benda ni disebabkan dia penting, Allah SWT nasihat kita awal-awal, buat benda biar betul-betul. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila hampa buat kerja dekat sini, bagi buat kerja tu bagi perfect. Bagi buat kerja tu cantik-cantik. Ya, Tuhan nak bagi tahu kita, orang Islam patutnya dia perlu ada mentaliti. Mentaliti dia kena buat kerja, bagi kerja tu bagi cantik, bagi cun. Jangan buat kerja ala kadar. Sebab bila buat kerja ala kadar, tak boleh tuan-tuan dan puan. Allah tak suka. Kena buat kerja cantik-cantik, tak kira dalam bidang kita dalam menjalani kehidupan, menjalankan bisnes ke, selaku suri rumah ke, selaku cikgu ke, tak kira apa profession kita. Baik, Tuhan nak bagi tahu satu perkara je. Do the best. Do the best in your field, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang macam itulah bahasa Inggeris dia. Nak royak bahasa Inggeris sikit, walaupun tak berapa pandai. Ya. Do the best. Bagi orang satisfy. Kalau kita bagi perkhidmatan, bagi orang puas hati. Jangan buat ala kadar. Allah tak suka. Sebab Tuhan sangat suka ahsanu amala. Itu nombor dua. Nombor tiga, ini pun poin yang penting tuan-tuan dan puan. Tuhan nak bagi tahu hidup kita ni, ya, hidup kita ni tuan-tuan dan puan, kita ini akan sentiasa mengalami perkara, ada satu perkara yang kita suka, ada satu perkara yang kita tak suka. Itu cerita dunia ni tuan-tuan dan puan. Ada benda yang kita cakap baik, ada benda yang kita tak baik. Dan kata Allah SWT, ya, sebenarnya kehidupan kita ni, dia bukan cerita baik ataupun tidak. Dia cerita ialah semuanya itu, Allah cakap, liyabluwakum. Semuanya ujian. Allah SWT nak bagi tahu kita, tuan-tuan dan puan-puan, semua perkara yang berlaku dalam episod kehidupan manusia, semuanya itu jangan cepat kita nak letak, oh ini dapat bonus, benda baik. Oh ini kena penyakit, benda tak baik. Jangan cepat nak bagi keputusan macam tu. Dia kena cakap macam ni dulu. Kita dapat bonus, ini ujian Allah bagi. Kita dapat sakit, ini pun ujian Allah bagi. Ini yang Tuhan nak bagi tahu kita, tuan-tuan dan puan. Nak luruskan kefahaman cara kita memandang kehidupan. Maknanya apa? Tuhan nak bagi tahu, sihat itu ujian. Sakit itu pun ujian. Tuhan nak bagi tahu, jadi ustaz itu, adakah itu nikmat? Belum tentu. Itu masih lagi ujian, kata Allah SWT. Hafal Quran pun ujian, tak hafal Quran pun ujian, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Orang yang dah kahwin, adakah nikmat? Belum tentu. Kahwin pun ujian. Orang yang bujang pun ujian. Orang yang dapat pangkat, itu ujian. Orang yang tak ada apa-apa pun, itu pun sebenarnya ujian. Ada orang, ada anak banyak, itu nikmat ke? Belum tentu. Itu masih lagi ujian, kata Allah SWT. Ada orang yang kahwin, tak dapat anak. Adakah itu sebenarnya problem? Belum tentu. Itu pun ujian. Apa maksud dia ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan? Maksud dia begini. Allah SWT nak bagi tahu kita, ada benda yang kita rasa best, ada benda yang kita rasa tak best. Itu belum tentu last dia best. Ya, contoh, kita dapat bonus sebagai contoh. Ya, ni contoh yalah, kan tadi kerajaan. Alhamdulillah, very good ya, very good news lah bagi kita ya. Bagi mereka yang menjalankan bisnes, pekerja-pekerja tu ada subsidi daripada kerajaan ya. Ada subsidi gaji dia tu kerajaan bayarkan sikit selama 3 bulan. Kalau tuan-tuan dan puan tahu lah. Ini bukan cerita politik tuan-tuan dan puan. Ni nak bagi contoh. Kita bila dapat benda tu, good news tu, kita rasa best. Kita rasa, oh ini nikmat ni. Adakah ia confirm nikmat? Belum tentu, kata Allah SWT. Sebab benda yang best, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita dapat, dia hanya akan menjadi nikmat apabila, ini perkataan dia, apabila kita gunakan perkara baik itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia baru jadi nikmat. Sebagai contoh,
Kita dapatlah RM600 ke gaji kita ke ataupun RM1,200 yang kerajaan berumumkan tadi. Kita dapat duit tu. Kita nampak benda tu bagus. Tapi kalau kita guna duit tu beli perkara yang haram, beli perkara yang lara, kita spend kepada perkara-perkara yang sebenarnya tak berapa baik dalam bentuk agama, tak kata tak berapa baik. Ini kita cerita benda baik tapi last-last je jadi benda tak baik. Itu sebabnya Allah SWT cakap benda ni baru ujian. Nak tengok hang nanti guna macam mana benda tu. Kalau guna baik baru jadi ujian. Kalau guna tak baik, walaupun benda tu baik, dia sebenarnya tak bermanfaat untuk kamu. Itu untuk apa tadi tuan-tuan dan puan? Untuk nikmat. Satu lagi, kita sebut sebagai ujian lah, kena penyakit. Ramai orang fikir, kena penyakit ni ujian berat. Belum tentu tuan-tuan dan puan. Penyakit ni sebenarnya, apa kebaikan kena penyakit tuan-tuan dan puan? Cuba tengok kebaikan kena penyakit ialah ramai orang lebih dekat dengan Allah SWT. Kawan saya tuan-tuan dan puan yang saya cakap kena COVID tu, tapi alhamdulillah dah sihat tu, dia cerita dengan saya tuan-tuan dan puan, dia duduk dekat hospital tu pagi, petang, siang, malam baca yasinnya. Tak pernah dia buat seumur hidup, dia kata. Baca yasinnya. Lepas tu dia kata cara dia melihat dunia ni pun dah lain dah. Dah lain dah. Dia bila fikir kita kejap lagi nak meninggal ni tuan-tuan dan puan, dunia ni dah tak sedap dah. Dan itu yang menukar diri dia cakap. Saya tanya dia, abang apa yang abang dapat, hikmah yang abang dapat daripada kena COVID ni? Dia cakap, saya sekarang dah tak terliur nak kejar dunia. Dia cakap macam tu. Saya lebih banyak sekarang ni nak kejar akhirat. Ini kebaikan dia tuan-tuan dan puan. Nampak macam kena musibah, kena COVID, musibah bagi kita. Tapi rupanya Tuhan cakap, bila last dia tu dibawa kepada ingat Allah SWT, itu merupakan nikmat. Itu sebabnya Allah SWT cakap, tiap-tiap hari kami bagi kamu exam, liyabluwakum. Sebab dalam kehidupan kita, setiap saat Allah bagi kejap benda baik, kejap benda tak baik, kejap benda baik, kejap benda tak baik. Semuanya Allah SWT nak tengok lepas tu kita buat apa dengan perkara tersebut. Kalau waktu kita dapat benda baik, kita syukur, kata ulama. Itulah kebaikan. Kalau kita diberikan ujian, kita banyak bersabar, kita banyak rapat dengan Allah, kita makin hampir dengan Dia, kita makin banyak baca Quran, banyak istighfar, itulah kebaikan sebenarnya yang Allah SWT nak bagi kepada kita. Sebab erti kebaikan awal-awal Allah SWT dah clear dekat awal ini. Dekat awal ayat nombor 1. Semua yang menghala kepada Allah SWT itulah kebaikan. Semua yang tidak menghala kepada nak mencapai redha Allah SWT, itulah keburukan. Walaupun mungkin manusia nampak benda tu best. Walaupun mungkin manusia nampak benda tu tak best. Sebagai contoh, buat kerja dakwah, orang ramai marah. Rasul dulu sampai berdarah dan sebagainya. Teruk kena bantai dengan orang. Nampak manusia kata tak berapa best. Tapi selagi buat benda untuk Allah SWT, itulah kebaikan yang diinginkan oleh Allah SWT. Nampak ya tuan-tuan dan puan? So nak mudah cerita macam ni. Hidup kita ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, exam tiap-tiap hari. Itu cerita dia. Ujian kan, ujian ni bahasa Inggeris exam. Dulu kata tok guru kami, sebenarnya exam dalam kehidupan lagi susah daripada exam dari sekolah. Sekolah dulu exam sebulan sekali pun kita dah pening. Kenapa kita pening? Sebab kita kena buat persiapan. Betul tak? Kita rasa tension dengan exam. Betul tak? Sebab kita kena apa? Kita kena alert selalu. Kena baca je buku. Tapi ingatkan bila dah habis sekolah, dah masuk dunia sebenar, ingatkan senang. Rupanya lagi susah. Bahkan Tuhan sendiri cakap, hati-hati. Hidup ni memang tiap-tiap saat exam. Tiap-tiap saat exam. Kenapa Allah sentiasa bagi kita exam? Sebabnya Allah nak kita sentiasa alert. Alert bahasa agama dia apa? Takwa, tuan-tuan dan puan-puan. Takwa ni maksudnya alert. Alert jangan sampai kita buat silap masa exam. Exam ni apa ustaz? Kan tadi ustaz saya cakap Allah bagi kita benda baik, bagi kita benda tak baik. Setiap saat melintas ni dalam kehidupan ni. Jadi Allah nak kita alert. Jangan sampai bila dapat nikmat, hampa pun leka. Jangan sampai pula bila dapat musibah, hampa pun lupa Allah SWT. Benda ni memang Allah SWT. Jadi kita kena alert saja. Tak kira apa yang melintas dalam kehidupan. Sentiasa fikir nak buat apa? Ahsanu amala untuk Allah SWT. Kita sambung lagi. Wahuwal azizul ghafur. Dan dialah Allah SWT yang ada sifat aziz, perkasa. Tak ada siapa yang challenge dia. Ini kalau cerita bergaduh tuan-tuan dan puan-puan, tak ada siapa boleh menang dengan dia. Itu maksudnya aziz. Itu maksudnya aziz. Nak bagi mudah apa macam ni lah ya. Tuan-tuan dan puan kenal tak Khabib? Alah, peninju MMA tu tuan-tuan dan puan. Khabib
Macam mana nama belakang dia tu saya tak kata sebut, tapi nama depan tu saya pandai sebut, Khabib. Ya. Dia ni orang Islam, tapi dia ni fighter MMA. Fighter MMA. Orang suka dia, tuan-tuan dan puan, sebab apa? Dia ni kalau menang, dia banyak sujud cakap Alhamdulillah. Dia ni orang kuat agama, tuan-tuan dan puan. Walaupun bertarung, bergaduh, ya, tapi kuat agama. Itu nombor satu. Tapi orang banyak respect dia. Setakat ni, dalam dia punya perlawanan MMA, dia tak pernah kalah. Tak pernah kalah, tuan-tuan dan puan. Tak kira siapa terror macam mana pun, lawan dengan dia, susah nak menang. Setakat ni. Sifat tak kalah ni, kita panggil apa dalam bahasa Arab dia? Aziz. Aziz. Tapi manusia tak permanen. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz. Tak mungkin kalah. Khabib ni, dia belum sampai lagi. Mungkin lepas ni kalah. Sebab itu sifat manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nak bagi faham Aziz macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada kuasa yang boleh menandingi kita. Satu lagi apa? Ghafur. Ghafur ni maha pengampun. Baik, ulama' kat sini, mereka fikir, kenapa dua sifat yang berlainan kutub ini Allah SWT gandingkan? Aziz ni kan sifat yang kuat. Betul tak tuan-tuan? Kuat. Kan kita kalau ada kuasa, kita banyak nak mengenakan orang. Betul tak tuan-tuan? Ini sifat kuat. Ghafur ni pula jenis sifat yang penyayang. Maafkan orang dan sebagainya. Kenapa dua sifat yang berbeza ni Allah gandingkan? Allah gandingkan dekat situ. Baik, jawapan dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang saya beritahu awal tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak introduce kita, nak introduce kat kita, dia ni siapa. Dan dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, dia ni Tuhan yang Maha Perkasa. Dia Tuhan yang kuasanya tu tak terkalah. Cuma hampa jangan takut dengan saya. Jangan fikir saya ni macam makhluk yang lain. Makhluk Allah SWT macam mana tuan-tuan dan puan? Ni minta maaf. Manusia punya perangai macam ni. Kalau kita ada kuasa, kita ada pangkat, kita ada kedudukan. Kadang-kadang kita ni ada tendensi nak bagi perkena orang lain. Nak bagi susah hidup orang lain. Kadang-kadang orang tu nak minta maaf ke, nak apa dengan kita saja pusing-pusing nak bagi dia susah. Waktu tu apa? Kita ada power. Manusia ada perangai macam tu. Saya tak kata semua, tapi ada manusia ada perangai macam tu. Jadi bila perangai Aziz ni pada manusia, ramai orang tak suka. Sebab apa? Dia banyak mengenakan orang. Ya. Dan Allah SWT nak clear awal-awal. Saya punya Aziz lain. Walaupun saya Maha Perkasa, saya tak terkalah, saya ada kuasa yang sangat unlimited, ala kulli syai'in qadir, tapi saya ni sebenarnya sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Don't worry, nak deal dengan saya ni jangan risau. Sebab apa? Saya banyak layan manusia dengan sifat Al-Ghafur. Saya banyak ampunkan dia. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, hadis cakap sepertiga malam Allah turun langit dunia. Allah tinjau manusia. Siapa yang bangun malam ni, saya nak jumpa dia. Saya nak jumpa dia. Bayangkan Tuhan punya maha tuan-tuan dan puan-puan, dia sanggup turun ni. Nak jumpa siapa hamba dia, siapa yang bangun malam ni, baca sikit je lah, semayang sikit, 2 rakaat cukuplah. Tolong doa. Siapa doa minta maaf, saya bagi kemaafan. Siapa nak minta ada hajat, saya kabulkan hajat dia. Punyalah sampai macam tu baiknya Allah SWT kepada kita. Nak bagi tahu manusia indirectly, bila deal dengan Tuhan jangan takut-takut. Berbaik dengan Allah SWT. Dia Maha Aziz, tapi nanti dia banyak layan kita dalam sifatnya lagi satu, iaitu Al-Ghafur, ya. So itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Itu maksudnya. Dan kata Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita deal dengan Allah SWT ni, kita ngikutilah dia. Ngikutilah dia. Bagi kalau kita sebut bahasa mudah dia, bagi dia menang. Sebabnya apa? Sebab bila kita ikut ya Allah SWT, sebenarnya kita yang banyak menang. Manfaat tu akan datang balik kepada kita. So itu maksud ayat nombor 2, ya. Kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan, ayat nombor 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Saya lajukan sikit sebab dah pukul 10.30 ni. Saya lajukan sikit, ya. Baik. Ayat ini cakap apa? Allah SWT yang mencipta 7 lapis bumi, ya. 7 lapis bumi pula. 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kalau kamu kaji langit itu, kamu tak akan jumpa sebarang kesilapan ataupun defek. Takkan ada. Farji'il basar hal tara min futur. Tak percaya? Cuba cek sekali lagi.
Kamu takkan jumpa apa-apa kesilapan, apa-apa kelemahan. Baik. Sebenarnya cerita apa kat sini tuan-tuan dan puan-puan? Cerita dia macam ni pula. Tadi, Tuhan, kalau kita tengok dari awal, Tuhan nak kita ni serah diri bulat-bulat kepada dia. Dan apa manfaat untuk kita? Kalau kita serah diri bulat-bulat kepada dia ni, kita ikut betul-betul apa dia cakap ni. Manfaat dia ialah kita yang akan dapat tabarakah. Iaitu kebaikan demi kebaikan. Cara nak dapat kebaikan itu kata Allah SWT, ni masa kamu buat apa juga yang kamu buat ni, buat betul-betul. Ahsanu amala. Buat betul-betul. Dan sekarang Allah SWT nak tunjukkan bukti bagaimana cara dia buat kerja betul-betul. Dan Allah SWT minta kita tengok satu makhluk namanya apa? Langit. Tuhan cakap langit ni bertingkat tuan-tuan dan puan-puan. Baik, apa maksud langit ni? Langit ni cerita dia macam ni tuan-tuan. Sebenarnya maksud lain bagi samawat ni ialah kata ulama dalam bahasa Arab, segala yang berada atas kita ni. Yang kita sebut sekarang, bahasa kita sekarang ni angkasa. Angkasa kita ni. Yang kita pandang atas, dia start dengan apa? Dia start dengan awan kita nampak. Atas awan tu ada lagi tuan-tuan dan puan. Di atas tu ada macam-macam lagi atas tu, planet dan sebagainya. So semua tu angkasa raya itu kita consider sebagai apa? Sab'a samawatin tibaqa. Dan kata Allah SWT, pergi tengok hasil kerja kami yang bernama langit. Langit ni tuan-tuan dan puan merupakan produk, kalau kita sebut produk lah. Produk Allah SWT yang sangat-sangat powerful bagi saya. Sangat-sangat magic. Itu perkataan dia. Sebab apa? Dia ni satu sistem yang sangat-sangat stable. Langit ni, kalau kita tengok dari sudut mata kita lah, kita nampak awan. Awan ni apa fungsi dia tuan-tuan dan puan? Awan ni fungsi dia bawa air sebenarnya. Nak bagi kitar air kat bumi ni, antara yang perlu ada ialah awan. Kita tahu, kita belajar sains tuan-tuan dan puan, air ni daripada bumi dia naik ke atas. Naik ke atas kan dia turun balik jadi hujan. Betul tak? Dan sistem ni kata Allah SWT, yang sistem yang kita tengok dekat langit ni, inilah sistem yang sangat-sangat stable yang Allah SWT cipta. Allah SWT nak bagi tahu ini kemampuan saya. Saya bila buat sesuatu perkara, saya boleh buat dalam keadaan stabil, saya boleh buat dalam keadaan yang sangat reliable, tak pernah kamu nampak kesilapan ataupun kecacatan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud kecacatan ataupun kesilapan? Setakat ni lah tuan-tuan dan puan-puan, daripada berjuta tahun dahulu sampai sekarang, kita dapat dia rasa hujan. Betul tak tuan-puan? Hujan ada ya. Ni kita nak bagi tahu punya stabilnya produk Allah SWT ni, bila dia manufacture sesuatu, perkara tu stabil. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, cerita langit ni cerita benda terapung. Cerita benda terapung. Dan teknologi nak mengapungkan sesuatu ni, tanyalah orang yang ada ilmu engineering, itulah teknologi yang paling payah. Yang paling payah kita nak buat, nak bagi terapung benda sesuatu. Dan kata Allah SWT, pergi tengok langit kami tu. Langit tu terapung tu. Langit tu terapung, dan untuk makluman anda semua, langit ni berat tuan-tuan dan puan, dia ada air. Dia berat tuan-tuan dan puan. Tapi adalah macam mana teknologi yang Tuhan buat, dia boleh terapung dalam keadaan berat tu. Bila dia nak turunkan air dia tu, dia tak akan turun sekali. Dia ada sistem, dia turun sikit-sikit tuan-tuan dan puan. Nama dia apa? Hujan. Dan kita boleh enjoy hujan tersebut. Dan nak bagi dia terapung tuan-tuan dan puan, dalam keadaan tak pernah kita jumpa langit tiba-tiba jatuh sekaligus kepada kita. Teknologi ni tuan-tuan dan puan bukan senang nak buat. Dan Allah SWT cakap, saya kalau buat benda tu, saya buat perfect. You takkan jumpa any kesilapan. Any kesilapan. Kenapa Tuhan bagi tahu kita point ni? Sebab Tuhan nak bagi tahu kita sebenarnya macam ni. Dia nak yakinkan kita, siapa yang deal dengan dia, siapa yang ikut cakap dia, hidup mereka perfect. Perfect sampai ke tahap, kalau you nak try cari any minor default, you takkan jumpa. Contoh dia apa? Allah SWT cakap, ni pergi kaji langit. Langit ni makhluk kami. Makhluk kami banyak. Antaranya apa? Langit. Awan. Awan ni, kami dah bagi dia satu sistem. Sistem dia ambil air, dia naik ke atas dan sebagainya, turun boleh jadi salji, jadi hujan dan sebagainya. Sistem ni awan ikut dengan baik. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Awan ni dia ada Quran dia. Dia ada dia punya orbit hidayah dia. Hidayah dia apa yang saya cakap tadi lah. Dan awan ni ikut dengan baik. Dan bila awan ni ikut dengan baik, dia dapat berfungsi dengan sempurna daripada dulu sampai sekarang. Itu maksudnya
Tuhan secara indirectly nak bagi tahu kita, wahai manusia, kamu pun ada sistem kehidupan kamu sendiri. Nama dia Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau kamu nak hidup kamu perfect, berkah, kebaikan yang permanent, always kamu dapat dalam hidup kamu, ya, contohi awan. Contohi awan. Awan, dia ada orbit, ada sistem dia, dia tak pernah langgar. Sama dengan manusia. Ikut Quran, ikut sunnah, kita akan dapat banyak kebaikan. Kebaikan tu sampai tahap macam mana, ya Allah? Berkat tu sampai tahap macam mana, ya Allah? Sampai ke tahap kami berani jamin, farji'il basara hal tara min futur. You try nak cari kelemahan, you tak akan jumpa. You tak akan jumpa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya sekarang ni, siapa makhluk yang berani bagi jaminan macam ni? Ni nak bagi kita nampak benda ni, kita nampak yang Tuhan tu sangat-sangat power. Benda ni sangat penting. Saya nak bagi tahu macam ni, tuan-tuan dan puan. Ni cara saya faham. Kalau kita nak buat rumah, kita panggil kontraktor. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Kita panggil kontraktor. Dan selalunya cerita nak buat rumah ni paling orang takut. Sebab ramai orang kadang-kadang nak buat rumah ni banyak keluar duit. Dan ramai orang kadang-kadang kena tipu. Saya tak kata kontraktor semua menipu. Tapi ada kes macam tu, tuan-tuan dan puan, ya. Nak kata begitu. Ada ramai orang takut kat situ. Jadi dia nak cari kontraktor, dia akan cari by apa? By recommendation. Ada kawan dia cakap, okay, aku buat rumah, ni kontraktor ni dia buat power. Best. Kita pun ambil kontraktor tu, tuan-tuan dan puan. Kita pun ambil kontraktor tu. Dan kontraktor tu, tuan-tuan dan puan, dia bagi jaminan. Tapi jaminan dia terhad. Dia cakap, okay, saya boleh buat rumah ni, cantik spek dia apa semua, tapi saya bagi jaminan, let's say 2 tahun. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya, pernah tak anda dapat kontraktor, dia bagi jaminan macam ni? Saya akan buat rumah ustaz. Harga rumah ustaz nak buat ni contoh RM500,000. Ya, saya berani bagi jaminan. Jaminan first yang saya bagi ialah jaminan saya, rumah yang saya buat ni nanti, jaminan dia selama-lamanya. Kalau ada rosak, saya ganti free. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ustaz dah dapat rumah ni yang saya buat pada harga RM500,000 ni, saya bagi ustaz check anything. Check anything. Kalau ustaz jumpa minor defect, sikit je defect. Contoh, ustaz tengok dia punya dinding ada macam beralun sikit je. Kalau ustaz jumpa kelemahannya sikit tu, saya bagi jaminan RM500,000 ustaz tu saya bagi balik, pulang balik, rumah tu ustaz dapat free. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, ada tak kontraktor sekarang ni berani bagi jaminan macam tu? Maknanya apa? Kita jumpa defect kecil pun dah kita dapat balik refund semua duit kita. Setakat ni tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita nak cari rumah lah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak cari orang buat rumah lah, minta maaf, ya. Defect ni senang sangat nak jumpa, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kat longkang tepi-tepi tu pun nak jumpa, betul tak? Tapi ni nak cerita, Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau buat benda, tuan-tuan dan puan-puan, dia buat perfect dia tu, dia sanggup bagi kita cabaran. Hang cuba cari kelemahan, hang takkan jumpa. Bila hang cari saja, summarji'il basar. Saya masuk ayat nombor 4. Karratain yang qalib ilaikal basaru khasi' wa hasir. Saya berani bagi jaminan, hang pusinglah satu rumah tu. Ni nak bagi contoh kalau kita rumah tadi lah. Hang pusing satu rumah tu, hang pergi panggil 10 orang kontraktor lain, pergi cari balik defect dia, kami berani bagi jaminan, takkan dapat jumpa satu pun. Oi, power tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya nak begitu yakinnya Allah SWT ni akan kuasa dia. Dia yakin bahawa dia buat kerja semua ahsanu amala. Sekarang ni kita nak tanya balik kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kontraktor lah yang cakap macam tu, dia berani bagi jaminan, kalau jumpa defect kecil, dia pulang balik duit kita, on the spot RM500,000, dia bagi rumah tu free, tuan-tuan dan puan-puan. Anda semua nak tak ambil kontraktor tu? Tu yang saya nak tanya. Saya berani cakap, semua orang nakkan kontraktor tu lepas ni. Betul tak, tuan-tuan? Sebab dia buat rumah, dia buat dengan keadaan baik. Harga berpatutan. Dia bagi jaminan tu yang tak hangat dunia tu, tuan-tuan. Dia bagi jaminan apa? Dia cakap apa? Pergi cari kelemahan. Ada sikit kelemahan, saya bagi balik duit semua. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan sedang nak bagi tawaran kat kita. Tuhan nak bagi tahu kita sekarang macam ni. Manusia ni dia ada problem nak deal dengan Allah SWT. Apa problem dia? Dia tak yakin kalau dia ikut agama 100%, dia tak yakin yang hidup dia tu akan dapat kebaikan. Dia tak berapa yakin. Dia tak yakin kalau dia banyak baca Quran, dia banyak istighfar, dia banyak solat malam, dia dapat kebaikan yang banyak dalam hidup dia. Dia tak begitu yakin nak deal dengan Allah sepenuh hati.
Itu masalah kita. Bukan masalah tuan-tuan dan puan je. Saya pun ada masalah tu sebenarnya. Ya, kita ada masalah keyakinan, krisis keyakinan. Dan ayat Al-Quran itulah fungsi tuan-tuan dan puan. Tuhan sekarang ni dia bagi kita contoh demi contoh. Contoh demi contoh. Tuhan nak bagi tahu macam ni. Baik, kamu bukan belajar agama, kamu belajar sains. Baik, kalau kamu belajar sains, sekarang ni saya nak bagi layan otak orang sains. Layan, Tuhan kata apa? Pergi kaji. Ni kaji langit, kaji bumi. Kan ini semua orang belajar sains yang kaji, tuan-tuan dan puan. Saya tak belajar. Saya tak reti nak tengok teleskop whatever, tuan-tuan dan puan. Yang saya nampak sekarang ni, kalau cerita langit, saya tahu awan tu je lah. Tapi orang yang pandai dalam ilmu sains, dia tahu dekat situ ada teknologi wave, teknologi macam-macam kat situ yang ada. Dia makin kaji langit, dia makin mengkagumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini merupakan ayat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita teruskan ayat yang terakhir, tuan-tuan dan puan. Inilah, selepas ni kita berhenti, ya. Baik. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ni bila kami buat langit, kami pastikan dia perfect. Dia banyak manfaat, dia sangat stabil, dia sangat reliable. Pada masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala pun nak entertain kita. Dia nak entertain kita macam mana? Dia buat benda tu cantik. Dia buat benda tu cantik. Saya nak bagi contoh macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam ayat ni, kami hias langit itu, ya, kami hias langit itu dengan masabih, dengan bintang yang kalau kita tengok keluar kejap lagi, tuan-tuan, kita boleh terpesona. Kita nampak bintang, kita nampak aurora dan sebagainya. Kita rasa best dengan perkara tersebut. Dan inilah cara Allah SWT bila buat barang, bila buat produk, Tuhan bagi memang perfect. Dia sama macam ni lah, tuan-tuan dan puan, macam handphone dan sebagai contoh. Ramai orang, tuan-tuan dan puan, minta maaf, mereka beli handphone, dia bukan sebab dia tahu sangat nak guna handphone. Ada banyak dalam handphone dia tak kerti picit pun, tuan-tuan dan puan. Siapa orang tu? Saya lah. Saya dalam handphone saya, tuan-tuan dan puan, ada banyak benda yang saya tak tahu pun dia punya fungsi tu. Saya tahu telefon, balas WhatsApp. Tengok Facebook. Tu yang saya tahu. Betul tak, tuan-tuan? Tapi kadang-kadang kenapa kita beli handphone yang mahal tu? Minta maaf lah, tuan-tuan dan puan, sebab dia cantik. Betul tak, tuan-tuan? Tu ya, sebab dia cantik. Tu ya cerita dia. Dan Allah SWT pun bagi tahu macam tu. Kami buat perkara, kami buat banyak manfaat. Dan dalam masa yang sama, orang dia boleh nampak benda tu cantik. Ya. Tapi ni ada satu lagi. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينَ. Dalam masa yang sama, kami ada buat satu features dalam angkasa ni. Features tu, manfaat tu, kegunaan tu, manusia macam mana canggih pun dia punya ilmu, macam mana canggih pun dia punya teleskop, dia tak akan dapat jumpa manfaat tersebut. Ini secret, tuan-tuan dan puan. Seolah-olah macam ni lah. Handphone kita ni, tuan-tuan dan puan, kita ni dah pandai tahu macam-macam features dalam ni. Tapi pengeluar dia cakap, Samsung cakap, korang tak explore habis lagi. Kami tahu ada beberapa button yang kalau kita picit, handphone ni dia boleh buat macam-macam lagi. Ya, benda tu kami tak beritahu. Ini rahsia kilang dia. Dan itu yang Allah SWT nak bagi tahu. Rupa-rupanya langit ini ada satu manfaat yang manusia tak akan tahu kalau Allah tak bagi tahu. Apa manfaat dia? وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Kami cipta langit ini sebagai rujum, nak rejam makhluk halus yang dipanggil sebagai syaitan. Benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, teleskop macam mana pun takkan dapat gaji. Kita dapat tahu manfaat ni daripada Allah SWT. Dia yang bagi tahu kita. Dia yang habaq baik-baik, nanti kena palang, ya. Dia yang habaq kepada dia yang beritahu kepada kita dan kita dapat tahu perkara tersebut. Maksudnya apa? Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jin dan setan ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia orang ni dulu, ya. Dia orang ni bila dia nak tahu perkara gaib, dia akan naik ke angkasa. Dia akan naik ke angkasa, dia nak curi-curi dengar berita-berita perkara-perkara future yang dibincangkan di alam malakut. Ya, alam malakut. Di alam malaikat. Ada banyak benda-benda future, bersifat future yang banyak diceritakan kat situ. Jadi dia naik atas tu, dia nak curi-curi dengar. Dulu dia boleh curi-curi dengar, and then dia bagi tahu dia punya pengikut. Siapa pengikut dia, tuan-tuan dan puan? Itulah yang kadang-kadang ada yang percaya. Tok Bomo, Tok Dukun dan sebagainya.
Kan kita ni kadang-kadang ni setengah orang, tak semua ni ramai dah tak buat dah ni. Bila barang hilang lah kita bantai jumpa bomoh. Bomoh ni Tok Bomoh ni minta tolong cari saya punya isteri lantai dia hilang. Tolong tilik kat mana dia punya hilang. Kita percaya kat dia. Bomoh pun tak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia bagi tahu, dia boleh tahu kat mana kita punya barang yang hilang tuan-tuan dan puan. Rupanya tu kawan dia. Ada jin yang bagi tahu tuan-tuan dan puan. Benda betul tapi dia tambah lagi kat situ 1000 penipuan dekat situ. So kata ulama, dulu jin boleh akses ni. Dia tahu berita-berita ni sikit-sikit. Tapi lepas tu tiba-tiba tertutup tuan-tuan dan puan. Bila Allah SWT cakap apa? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Depa lepas tu dah tak boleh nak intip-intip lagi dah. Depa dah tak boleh tahu lagi dah perkara ni, ya. Dan Allah SWT bagi tahu kita kat sini apa tuan-tuan dan puan? Dia nak bagi tahu kita satu perkara bahawa apabila dia melakukan sesuatu ciptaan kepada makhluknya, dia buat yang terbaik. Maknanya apa? Bila Tuhan minta kita buat sesuatu amal tu, buat dalam keadaan bersungguh, buat dalam keadaan yang terbaik, Tuhan cakap, saya dulu dah buat dulu awal-awal, saya dah buat terbaik dah. Saya bila cipta kamu manusia, saya layan kamu dalam keadaan terbaik. Saya bukan buat sikit-sikit, main-main, buat leke-leke, leceh-leceh. Tak, kami buat dalam keadaan terbaik. Sebab kami pegang prinsip ahsanu amalah. Dan sekarang Tuhan pun nak kita macam tu. Sebab Tuhan tahu bila kita buat kerja baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pun akan dapat hasil. Insya-Allah hasil yang terbaik. So itu cerita dia tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ini di dalam perbincangan surah Al-Mulk kita ayat pertama sampai ayat kelima, ya. Minta maaf masa dah terlebih sikit, tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menghadirinya. Besok kita ada lagi. Ya, hari ni terlebih tadi sebab ada mukadimah panjang sikit, ya. Dan saya nak bagi tahu malam ni sebelum kita tutup, kita ada satu kuis. Saya ada buat satu kuis tuan-tuan dan puan. Kuis dia mudah. Kuis dia ialah siapa pemenang dia nanti kami akan bagi buku Love Parenting. Ini buku ni yang ditulis oleh isteri saya dulu, menceritakan tentang macam mana kami mendidik anak kami, macam mana nak mendidik anak-anak dengan perasaan penuh cinta. Buku ni kami nak bagi percuma kepada pemenang kuis kami. Kuis dia macam mana Ustaz? Macam mana nak join kuis ni? Sangat mudah tuan-tuan dan puan. Macam ni. Bila dah habis ni tuan-tuan dan puan, anda semua ada buat catatan kan dekat nota surah Al-Mulk anda, ataupun anda buat catatan kat mana-mana lah, poin-poin, kertas-kertas ke yang anda buat, buku catatan anda sendiri. Saya minta tolong ambil gambar catatan tersebut, nanti letak dekat ruangan komen. Boleh tuan-tuan dan puan? It's easy. Ya, tolong ambil gambar, ya, nanti letak dekat ruangan komen. Gambar yang terbaik, ya, gambar yang terbaik kami akan pilih pemenangnya, insya-Allah. Kami akan pilih dan kami akan hadiahkan buku ini, ya. Anda boleh hantar sekejap lagi ke, besok kami akan beritahu siapa pemenangnya kalau ada, ya. Itu dia punya kuis malam ni. Kuis dia ialah apa? Tuan-tuan dan puan-puan dah habis ni, ambil gambar nota anda. Kan malam ni kita banyak cerita, ada macam-macam yang anda tulis, betul tak? Ambil gambar nota sikit je tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang anda rasa best tu, anda share dalam ruangan komen kita sekarang. Siapa yang share nota yang terbaik, yang paling best, ya. Nanti kita akan bagi hadiah buku Love Parenting ni. Nanti kami akan postkan kepada anda. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Kita berhenti setakat ini dahulu. Besok kita akan jumpa dan saya mohon sebelum anda berhenti, saya mohon satu saja. Tolong tekan butang share. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak beritahu kawan-kawan kita. Besok mereka boleh tonton. Kita dapat pahala amal jariah insya-Allah. Bertemu lagi besok, kita bincang lagi surah Al-Mulk, surah yang sangat beautiful, surah yang sangat wonderful. Kita nak faham betul-betul surah Al-Mulk daripada A to Z dengan harapan biar surah Al-Mulk ini dapat tukar kehidupan kita 100% nak cari barakah lillahi ta'ala insya-Allah. Sekian saja, bertemu lagi besok pada waktu yang sama di tempat yang sama, FB Ustaz Ashraf jam 9 malam. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.